Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ma taufiqi illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita menyambung kitab Nurul Yaqin fi Sirah Sayyidil Mursalin, ya. Kita berada pada muka surat 105 dengan tajuk, ya, umat Islam berhijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah, ya. Biasa bila kita sebut Madinah kita kena tambah alif lam, Al-Madinah, ya, Al-Madinah. Jadi bila kita sebut Al-Madinah, ya, maknanya merujuk kepada the city, ya, the one and the only city yang disebut sebagai Al-Madinah Al-Munawwarah ni, ya. Sebab Madinah ni secara umum makna city. Tempat-tempat lain pun city. Kuala Lumpur pun city. The city of Kuala Lumpur, the city of Putrajaya. Ya, tapi kalau kita sebut Al-Madinah the city, ya, the city memang dia merujuk kepada the city of lights. Ya, the city of light tu kat mana? Ya, di Yasrib dulu, sekarang ya Al-Madinah Al-Munawwarah di Arab Saudi lah. Apabila orang-orang Ansar pulang ke Al-Madinah, orang Ansar, ya, mereka datang buat haji. Ya, orang-orang Ansar ni asalnya ialah daripada kalangan Aus dan Khazraj. Mereka bersaudara. Ya, mereka ni anak kepada Yasrib. Yasrib tu nama orang peneroka awal, ya, yang datang hijrah ke Al-Madinah, ya. Kemudian mereka mengembangkan mereka punya aktiviti pertanian. Ya, sebab mereka asalnya berasal dari Yaman. Tapi kerana Yaman berlaku Saddul Ma'rib tu, Saddul Ma'rib tu adalah empangan Ma'rib yang pecah. Ya, disebabkan oleh banjir besar, ya, mereka tak beriman dengan Allah, mereka menyangka kehebatan pertanian mereka itu kerana usaha mereka semata-mata, ya. Maka apa yang berlaku ialah Allah datangkan hujan lebat, ya, dan empangan tidak boleh membendung air yang banyak sehingga pecah, ya, menyebabkan musnah kawasan pertanian mereka. Dan oleh kerana mereka petani, ya, mereka nak meneruskan aktiviti pertanian mereka. Jadi mereka terpaksa berhijrah ke utara. Ya, sebab mereka di Yaman tak boleh hijrah ke selatan. Selatan ialah Laut Arab. Ya, jadi mereka hijrah ke utara. Of course bukan ke Mekah sebab Mekah kering kontang, tak ada sumber air melainkan Zam-Zam. Mereka terpaksa berhijrah ke utara lagi, yakni ke Al-Madinah Al-Munawwarah, dulu nama Yasrib. Dan di situlah, ya, mereka akhirnya menjadi dua kelompok, Aus dan Khazraj, dan mereka selalu bergaduh. Ya, dan yang supply bahan-bahan ketenteraan, ya, ataupun persenjataan, ya, kebanyakannya ialah orang-orang Yahudi yang lebih dahulu menetap di sana sebelum kedatangan orang-orang Aus dan Khazraj, ya. Jadi Aus dan Khazraj mereka selalu dengar daripada orang Yahudi, ya, bahawasanya satu hari nanti akan muncul Nabi akhir zaman. Dan apabila Nabi akhir zaman itu muncul, orang Yahudi akan bersama dengan Nabi tersebut untuk menghancurkan masyarakat Arab. Kerana mereka menganggap, ya, orang Nabi akhir zaman itu ialah daripada kalangan orang Yahudi, ya, di kalangan Bani Israel, ya. Mereka tidak tahu bahawasanya Allah merancang bahawasanya Nabi akhir zaman di kalangan orang Arab, ya. Jadi orang-orang Ansar, ya, orang-orang Arab Madinah yang pergi buat haji mengikut syariat Nabi Ibrahim, walaupun syariat itu sudah sebahagiannya diselewengkan, dah corrupted dah, ya, tapi mereka pergi juga, ya, pada musim haji. Mereka tawaf, mereka sa'i, mereka wukuf, ya, bukan di Arafah lagi, mereka wukuf di Muzdalifah sebahagiannya. Dan mereka juga melakukan jumrah, ya. Mereka melakukan jamarat, ya, di mana di Mina sama. Dan ketika di Mina, sebab Mina tu lama sikit, ada 4 hari Nabi akan gunakan 4 hari di Mina tu, ya, untuk berdakwah, ya. Nabi bertemu dengan mereka di kemah-kemah mereka. Jadi kalau kita tengok, ya, Islam berkembang dengan lebih pesat, ya, apabila Nabi dan para sahabat hijrah ke Madinah, ya. Kalau banding dengan perkembangan sebelum itu, ya, terutamanya selepas daripada bai'ah, ya, ada 2 kali bai'ah. Bai'ah merujuk kepada janji setia, perjanjian antara umat Islam dengan baginda Nabi. Itu secara internal kita panggil bai'ah, janji setia.
Ada satu lagi perjanjian antara Nabi, umat Islam dengan non-Muslim, dengan musuh-musuh Islam. Perjanjian damai. Yang itu kita panggil suluh. Sod lamha suluh. Ya? Contoh suluh Al-Hudaybiyah. Kalau bai'ah, bai'ah Aqabah yang pertama, bai'ah Aqabah yang kedua. Jadi Rasulullah dan para sahabat ya semakin teruk menghadapi siksaan. Ya, mereka ada yang dibunuh, kita tahu ya, ada yang disiksa, ada yang diletakkan batu di atas badannya macam Bilal bin Rabah. Ya, jadi menyebabkan Nabi tidak ada pilihan ya selain daripada berhijrah, menyelamatkan para sahabat ya daripada siksaan ya yang dikenakan oleh orang-orang kafir Quraisy ya. Jadi mereka mengetahui bahawa baginda sudah memeterai perjanjian dengan orang lain. Maknanya orang Madinah ya sudah offer kepada Nabi untuk untuk buat perjanjian untuk lindungi Nabi. Kalau Nabi datang hijrah ya ke bumi Madinah, mereka akan jadi pengikut Nabi, mereka akan masuk Islam, ya mereka akan pertahankan Nabi macam mereka pertahankan diri mereka dan anak-anak mereka. Ya. Jadi dengan ini Rasulullah mengarahkan semua muslimin supaya hijrah ke Madinah. Tak ada lagi yang tinggal melainkan orang yang tak boleh hijrah. Ya, Sayyidina Umar sudah berhijrah, ya. Nabi hijrah bersama Abu Bakar. Kemudian bawa keluarga mereka. Ya, Sayyidina Ali pun datang. Ya, sebab itu Nabi ketika hijrah Nabi tidak masuk ke Madinah terus. Ya, kita dah sebut Nabi berada di Quba sementara waktu selama lebih kurang 5 hari 4 malam. Nabi sampai hari Isnin di Quba dan Nabi keluar pada hari Jumaat. Dalam perjalanan Nabi singgah di satu perkampungan dan Nabi buat solat Jumaat pertama. Ya, dan di situ didirikan akhirnya masjid Al-Jumu'ah. Ya, masjid Jumaat kerana Nabi keluar pada waktu duha hari Jumaat. Bila masuk waktu zuhur ya Nabi solat ya mengimamkan para sahabat solat Jumaat pertama yang Nabi imamkan ya di bumi Madinah. Dan di situ didirikan masjid Jumu'ah ada sampai sekarang. Ya, jadi orang Islam keluar ya tidak lagi duduk di Mekah sebab Mekah bukan tempat selamat bagi mereka. Ya, bukan safe haven lagi. Ya. Orang pertama yang keluar hijrah ialah Abu Salamah Al-Makhzumi. Bila kita dengar Al-Makhzumi kita tahu. Ya, sebab kitab ni alhamdulillah ya banyak menyebut tentang susu galuh keturunan Quraisy. Kita tahu ya. Quraisy ataupun Fihir dia panggil Fihir. F-I-H-R Fihir. Ya, Quraisy ataupun Fihir tu samalah. Ya, ada yang kata Fihir tu nama asal, Quraisy gelaran, ada yang kata Quraisy gelaran. Ya, Fihir nama asal, ada yang kata sebaliknya. Jadi itu yang di atas sekali ya adalah Fihir ataupun Quraisy. Di bawah tu ada 12 kabilah-kabilah besar. Ya, termasuklah Qusay bin Kilab ya, termasuklah Husais ya, nanti kita tengok Taim ya, kemudian Kilab ya, Al-Haris dan sebagainya. Ada 12 semua ya. Kalau macam Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, macam mak Nabi ya, daripada Bani kita panggil ya, Bani Zuhrah ya, macam Khadijah daripada Bani Asad ya, mereka ni semua datang daripada Qusay bin Kilab. Ya, satu kabilah besar ya yang menguasai kita panggil politik ya di Mekah dan menguasai juga perniagaan ya, macam keluarga Khadijah ya, memang menguasai perdagangan. Mereka keluarga yang kaya raya. Ya, antara yang paling kaya di Mekah pada ketika itu Bani Asad. Ya, kemudian ada juga ya di kalangan orang Mekah yang juga kaya ya di kalangan peniaga Bani Zuhrah. Bani Zuhrah ni ialah Abdurrahman bin Auf, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, yang dijamin syurga lah. Ya, kemudian mak Nabi Aminah juga daripada Bani Zuhrah. Sebab tu Nabi rapat dengan siapa? Dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Nabi juga rapat dengan siapa? Dengan Abdurrahman bin Auf ya, kerana kedua-dua mereka ni adalah sepupu sepapat dengan mak Nabi ya, dengan Aminah binti Wahab ya, Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf ya, Abdul Manaf bin Qusay ya. Kalau Nabi daripada Abdul Manaf juga ya, Abdul Manaf bukan Abdul Manaf bin Qusay, Abdul Manaf bin Zuhrah bin Qusay ya. Sebab Qusay ada 2 anak. Ya, nanti bila kita buat susu galuh family tree nanti kita boleh tengok dengan lebih baiklah ya. Okey, jadi apabila Abu Salamah ni kita sebut Al-Makhzumi, dia daripada Bani Makhzum. Bani Makhzum ni military leaders. Ya, macam Khalid bin Al-Walid Bani Makhzum. Ya, Abu Jahal, Amr bin Hisham Bani Makhzum. Ya, Al-Walid bin Al-Mughirah bapa kepada Khalid Bani Makhzum. Khalid juga Bani Makhzum. Ummu Salamah isteri Nabi Bani Makhzum. Abu Salamah
suami dia Bani Makhzum. Mereka ni memang terkenal dengan keberanian, ya, dengan kecekapan menunggang kuda, menunggang unta, berperang, bermain pedang, ya, dan seumpamanya. Mereka ni memang sudah dikenali sebagai military people, military leaders, ya. Jadi dia keluar, Abu Salamah, ya, suami pada Ummu Salamah, beliau keluar bersama-sama isterinya. Ya, kaum Ummu Salamah telah menghalangnya. Jadi ketika mereka nak hijrah bersama-sama, pada masa tu Abu Salamah, Ummu Salamah dan anak dia Salamah lah, ya. Jadi Ummu Salamah dihalang. Jadi tak dapat berhijrah bersama dengan suaminya. Ya, dan akhirnya mereka bebaskan itu. Tapi dibebaskan ni pun hampir setahun selepas tu. Maknanya Abu Salamah dah hijrah ke Madinah, setahun lepas tu barulah dapat dia bersama dengan Ummu Salamah. Ya, Ummu Salamah selalu keluar ke padang pasir, ya. Menangisi perpisahan dia dengan suami dia, dengan anak dia pun terpisah. Jadi oleh kerana itu dia selalu, ya, memohon, berdoa kepada Allah supaya dipertemukan balik, ya, dengan dengan suami dan juga dengan anaknya. Ya, anaknya telah ditangkap oleh keluarga suami dia, ya. Manakala Ummu Salamah ditangkap oleh keluarganya. Jadi suami dia pula Abu Salamah berjaya hijrah. Tiga-tiga, ya, duduk di tempat-tempat yang berbeza sekarang. Ya, dan akhirnya kita tahu, ya, mereka bebaskan, tak sampai hati tengok Ummu Salamah begitu, ya. Ummu Salamah ni gelaran dia kerana dia dapat anak nama Salamah, ya, anak sulung lelaki dia. Tetapi dari segi apa kita panggil, ya, dari segi nama sebenar, nama dia adalah Hind, ataupun kita sebut Hindun lah, ya, Hindun bin Abi Umayyah ataupun Hindun bin Suhail, ya, tolong salin. Hindun nama sebenar Ummu Salamah, Hindun binti Abi Umayyah. Hindun binti Abi Umayyah ataupun nama sebenar Abi Umayyah ialah Suhail, ya. Jadi kalau nama betulnya Hindun binti Suhail, tapi lebih terkenal dengan gelaran, ya, dia punya kunyah, siapakah dia? Ummu Salamah binti Abi Umayyah. Ya, Abi Umayyah tu siapa dia? Abi Umayyah tu adalah adik-beradik dengan Al-Walid, ya, bapa kepada Khalid. Adik-beradik juga dengan bapa Abu Jahal. Jadi mereka ni semua adalah sepupu. Ya, maknanya Abu Jahal dengan Ummu Salamah sepupu. Ya, Abu Jahal dengan Khalid sepupu. Khalid dengan Ummu Salamah pun sepupu juga. Ya, tapi kalau dengan Abu Salamah dua pupu, second cousin. Ya, sebab bapa mereka bukan adik-beradik, bapa mereka tu sepupu. Ya, beza dengan Khalid bin Al-Walid, ya, Amr bin Hisham Abu Jahal dan juga Ummu Salamah binti Abi Umayyah, ya. Mungkin tuan-tuan susah sikit nak dapat, tapi macam itulah, nanti kita ulang-ulang, mudah-mudahan ia lekat. Jadi tuan-tuan salin balik, Ustaz dah sebut tadi, ya. Tiga-tiga ni sepupu. Abu Jahal, nama sebenar Abu Jahal ialah Amru, ya, Amru bin Hisham. Abu Jahal, Khalid bin Al-Walid dan Ummu Salamah, ya. Bukan Ummu Sulaim, ya. Ummu Sulaim mak Anas bin Malik. Ini itu orang Madinah, ni orang Mekah. Jadi tiga-tiga mereka, Amru bin Hisham, Abu Jahal, Khalid bin Al-Walid dan Ummu Salamah ataupun nama sebenarnya Hindun. Mereka ni adalah sepupu kerana bapa mereka adik-beradik. Bapa kepada Ummu Salamah siapa tadi? Ya, Abi Umayyah ataupun dalam kurungan nama sebenarnya ialah Suhail. Ya, dia adik-beradik dengan Al-Walid. Al-Walid bapa kepada Khalid. Ya, dan dia adik-beradik dengan Hisham. Siapakah Hisham? Hisham adalah bapa kepada Amru. Amru tu Abu Jahal lah. Jadi mereka tiga-tiga ni sepupu kerana bapa mereka adik-beradik. Tapi kalau Abu Salamah, ya, Abu Salamah bukan sepupu, tapi dia second cousin. Ya, sebab bapa Abu Salamah dia tidak adik-beradik dengan tadi, ya, dengan bapa Ummu Salamah, dengan bapa Khalid, dengan bapa Amr bin Hisham, bukan. Ya, jadi dia sepupu. Jadi bila sepupu, bapa mereka sepupu, anak mereka dua pupu, second cousin. Ya, itu cara kita melihat dia, ya. Tak apa tuan, kita ulang-ulang nanti insya-Allah boleh dapatlah. Ya. Jadi dia dibebaskan Ummu Salamah. Orang Islam yang berada di Mekah terus menerus berhijrah untuk menyelamatkan akidah mereka. Seperti mana Ashabul Kahfi menyelamatkan akidah mereka, ya, dengan Allah menyelamatkan mereka di dalam gua. Ya, tidur mereka selama 300 tahun hijrah, 300 tahun Masihi dan 309 tahun hijrah. Ya, seperti mana disebut dalam surah Al-Kahfi. Jadi mereka selamat akidah dia. Sebab akidah tu yang paling penting lah tuan-tuan. Ya, sebab tu bila Dajjal muncul, Dajjal akan menghancurkan akidah umat dulu. Akidah dulu, ya. Sebab Dajjal kerjanya menyesatkan orang. Ya. Ya'juj Ma'juj dia tak sesatkan, dia memusnahkan bangunan, memusnahkan prasarana, ya. Sungai dikeringkan air dia,
ya, kolam begitu juga, ya. Bangunan-bangunan diruntuhkan, itu kerja Ya'juj dan Ma'juj. Maknanya dari segi fizikal, kesan, ya, ataupun dampak yang dibuat oleh siapa, Ya'juj dan Ma'juj, ya. Tapi dia tak rosakkan akidah. Dajjal, ya, Dajjal dia seorang individu, satu identiti, ya. One apa kita panggil, one man show aje. Dia one person, ya. Apa ni, by himself aja. Tapi kerjanya menyesatkan orang sebab dia mengaku sebagai apa? Sebagai Al-Masih, Nabi Isa. Maknanya dia turun, dia keluar sebelum Nabi Isa diturunkan oleh Allah, ya. Kemudian baru dia mengaku sebagai Tuhan, ya, dan akhirnya menyesatkan umat manusia, ya. Jadi menyelamatkan akidah itu perkara utama. Sebab itu kalau di tempat kita duduk tak boleh selamat akidah, ya. Contoh tuan-tuan yang bekerja di luar negeri, ya, di mana-manalah, ya, di Europe sebagai contoh, majoritinya non muslim, ya, tak ada masjid, tak ada halal food, ya, tak ada, mana kita kata muslim butcher tak ada, ya. Paling kurang ada apa kita panggil, ya, ada kosher food. Kalau ada kosher food boleh survive lagi, ya, ataupun kita makan seafood sebagainya kan, ya. Tapi kalau kosher pun tak ada, susahlah tuan-tuan, ya. Nak cari seafood pun payah. Kalau kita duduk di apa, di kawasan yang coastal area tak apa, ya, senang dapat apa ni, ikan, ya, seafood dan sebagainya. Tapi kalau kita duduk di continental, ya, kawasan di tengah-tengah yang sangat jauh daripada coastal area, ya, dan sudah tentu harga seafood tu agak mahal, ya, mungkin tak boleh nak survive, ya, dengan cost of living yang tinggi, ya. Kemudian anak-anak pula tak ada tempat nak mengaji, tak ada Islamic school dan sebagainya. Tu susah tuan-tuan, ya. Itu memang berhajat kepada pindahlah ke tempat lain, ya. Walaupun mungkin gajinya lebih rendah, ya, tetapi untuk menyelamatkan akidah kita dan anak-anak kita, ya. Nak solat Jumaat pun tak ada tempat, macam mana tuan-tuan, ya. Terpaksa apa kita panggil, ya, terpaksa commute pula 100-200 km, dah jadi musafir kita, ya. Dah tak apa kita panggil, sudah tidak apa ni, wajib untuk mengerjakan solat Jumaat pula sebab kita musafir, ya. Jadi oleh kerana itu kena dipikirkan, ya. Untuk sementara waktu mungkin masa belajar okey, tapi kalau bekerja kita ada pilihan, ya. Kita cari tempat lain yang lebih kondusif, ya, maknanya lebih patuh syariah. Tempat tu ada masjid, ada Muslim community, ya, ada Muslim butcher, ada Islamic school, ya. Benda-benda tu kena diambil perhatian. Sirah yang kita belajar mengajar kita untuk mencari, ya, environment yang syariah compliant tuan-tuan. Kalau tidak 100% pun, ya, kita kata 60-70%, ya, okeylah tuan-tuan, ya. Paling kurang ada Muslim butcher, ya. Boleh cari community untuk solat Jumaat, ya. Itu yang paling penting. Suasana tu ada tuan-tuan. Environment is very important tuan-tuan, ya. Kita nak anak-anak kita besar di ambience yang kita kata, ya, nuansa dia nuansa Muslim, ya. Kita nak yang macam tu, ya. Nuansa tu terjemahan untuk ambience tuan-tuan, ya. Mungkin sebahagian kita tak biasa, ya, perkataan nuansa tu dia punya tadilah, ya, ambience dia, ya, environment dia punya bi'ah dia dalam bahasa Arab. Okey, ya. Jadi oleh kerana itu perkara ini tidak menjadikan mereka bersedih kerana terpaksa meninggalkan tanah air, berjauhan daripada ibu bapa dan anak-anak, terpaksa tuan-tuan, ya. Sebagaimana semua yang dilakukan itu mendapat keredaan Allah, sebab yang mereka harapkan adalah redha Allah, mardatillah, ya, redha Rasul. Di Mekah tidak ada lagi muslimin yang tinggal selain daripada Abu Bakar. Ni yang last dah, ya. Tinggal Abu Bakar, tinggal Sayyidina Ali, tinggal Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi ni, ya, beliau bukan orang Rom, dia bukan Roman, ya, tetapi beliau pernah ditangkap, ya, oleh Roman, maknanya Roman apa kita panggil, ya, Roman Timur, Eastern Roman, ya, Eastern Roman people ataupun Eastern Roman Empire yang juga kita panggil Byzantine Empire, ya, Byzantine Empire. Jadi Suhaib Ar-Rumi ditangkap. Sebab tu dia nisbah kepada Suhaib Ar-Rumi, dia orang Arab tapi nisbah kepada Rumi sebab pernah duduk ditangkap, ya, dengan masyarakat Roman people ni yang northern part of apa ni, Saudi lah, ya, yang kita panggil sebagai negeri Syam, apa ni, Jordan, Palestin, kemudian Lebanon, ya, dan juga Syria belah Egypt, ya, dan di utara belah kita kata apa, Turki lah, ya, sebab dia punya capital city of capital city of apa kita panggil, ya, Byzantine Empire tu adalah di Istanbul, ya. Dulu kita panggil Constantinople, ya. Sebab apa ni, raja dia Konstantin, ya, Emperor Konstantin yang membangunkan semula bandar Constantinople tu. Sebab tu dipanggil the city of Constantine ataupun dalam bahasa yang lebih mudah Constantinople, ya. Itu adalah ibu negaranya kepada
kepada satu empire besar nama dia Byzantine, ataupun kita panggil Eastern Roman Empire, ya. Eastern Roman ataupun Byzantine sama. Dalam Quran surah Ar-Rum, ya, surah yang ke-30, ya, cerita pasal Roman Empire ataupun Roman people, ya. Ada ceritanya dalam Quran. Dalam hadis Nabi pun ada, ya. Jadi yang tinggal di Mekah tu Abu Bakar dan family dia, ya, kemudian Sayyidina Ali, kemudian ada Suhaib Ar-Rumi, kemudian Zaid bin Harisah, dan segolongan kecil golongan mustada'afin. Mustada'afin ni golongan yang diseksa, ya, golongan lemah lah kita kata. Kalau lemah, golongan du'afa, ya, ada istilah lain, ya. Mustada'afin ni bukan makna mereka ni lemah, tapi mereka dilemahkan, mereka ditindas, tu lebih tepat lagi, ya. Mustada'afin golongan yang ditindas, yang keadaan mereka tidak membenarkan mereka hijrah, tak sempat lagi. Abu Bakar ingin berhijrah, tetapi Rasulullah berkata kepada beliau, tunggu dulu, sebab belum dapat lampu hijau daripada Allah, ya. Aku mengharapkan agar aku dibenarkan untuk hijrah. Maka Abu Bakar berkata, demi ayahmu, ya, adakah kamu mengharap perkara tersebut? Baginda menjawab, ya. Dengan itu Abu Bakar menangguhkan niatnya kerana ingin menemani Rasulullah. Sebab kita tahu, ya, Abu Bakar lah yang akan menemani Nabi, seperti mana disebut dalam surah At-Taubah, kan, ya, cerita bagaimana ketika Nabi dan Abu Bakar berada dalam gua, pada ketika itu datang orang Quraisy nak cari Nabi, ya. Abu Bakar pada masa tu bimbang, takut, panik dia, ya. Dia takut bila orang Quraisy menunduk sikit, ya, nampak Nabi dan Abu Bakar berada dalam gua tersebut. Jadi Nabi kata, ya, la tahzan innallaha ma'ana, jangan kamu sedih, jangan kamu panik, jangan kamu bimbang, kerana Allah bersama dengan kita, ya. Jadi Quran merakamkan kisah, ya, bagaimana Abu Bakar lah yang menemani baginda Nabi ketika hijrah, bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari 3 malam, ya. Jadi Nabi keluar pada malam 27 Safar, ya, 27, 28, 29 berada dalam gua, pagi besok 29 baru keluar, ya. Baru keluar ke Quba. Jadi 29 dan juga apa kita panggil, ya, 29 dan 30 hari bulan, 2 hari. Campur lagi 8 hari, ya. Sebab Nabi sampai pada 8 hari bulan Rabiul Awal di Quba. Jadi 8 hari campur dengan 29 dan 30, semua 10 hari perjalanan Nabi, ya. Patutnya normal condition, ya, 8 hari saja dengan unta. Tetapi kerana Nabi melalui jalan pantai, Nabi ambil coastal highway, ya. Nabi ikut coastal untuk mengelak daripada bertembung, ya, dengan orang-orang Quraisy yang mencari Nabi di highway, di desert highway, ya. Jadi apabila mereka cari Nabi di desert highway, sedangkan Nabi guna coastal highway, maka tak bertembung lah. Itu selamat Nabi, ya. Cuma Nabi engage seorang tour guide namanya Abdullah bin Uraikid, seorang kafir lagi, tapi dia ni ada expertise, ya, dalam bidang ni. Jadi maknanya dia yang jadi guide Nabi, tour guide Nabi. Dan akhirnya kita tahu, ya, Nabi selamat sampai ke Al-Madinah Al-Munawwarah, ya. Tapi Nabi singgah di Quba dulu sebab nak tunggu Sayyidina Ali datang, ya. Okey, Darun Nadwah ni cerita, tuan-tuan. Ni cerita kita panggil mesyuarat terakhir yang dibuat oleh VIP Mekah, ya, oleh pemimpin politik Mekah untuk ambil tindakan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila orang-orang Quraisy mendengar berita bai'ah tadi, ya. Bai'ah ni makna janji setia antara Nabi dengan orang-orang Madinah, ya. Dan mereka pula berjanji untuk mempertahankan Nabi hingga ketitisan darah yang terakhir, ya. Maka seolah-olah dirasuk oleh syaitan. Mereka dengar tu, mereka macam, ya, macam kita panggil, ya, macam dirasuk lah, ya. Maknanya macam terkejut sangat. Macam mana orang Madinah boleh buat perjanjian dengan Nabi tanpa pengetahuan mereka, ya. Macam mana mereka tak dapat menghalang, ya, sebab Nabi berbincang buat keputusan itu ialah pada bila, tuan-tuan, ya, pada waktu malam, ya. Maksudnya ketika orang sedang tidur, Nabi berjanji dengan mereka, ya. Malah Abdullah bin Ubay yang juga datang buat haji, dia pun tak tahu, ya. Sedangkan dia dianggap sebagai salah seorang pemimpin Mekah pada masa pemimpin Aus dan Khazraj. Dia daripada Khazraj, ya. Jadi maknanya bila kita sebut tentang Abdullah bin Ubay, dia pun tak tahu cerita, dia pun tidur juga malam tu, ya. Hanya selepas perjanjian, ya, bai'ah itu dimeterai, maka barulah, ya, orang Quraisy tahu. Tapi nak kejar balik orang-orang Madinah, orang Madinah sudah dalam perjalanan balik dah, ya, nak menuju ke Madinah. Mereka dah tak terkejar dah, ya, dah tak boleh dah terlepas cerita tu. Jadi orang-orang Mekah, pemimpin VIP mereka, ya, macam Abu Jahal, ya,
dan Umayyah bin Khalaf, ya, dan sebagainya. Mereka berkumpul di apa kita panggil, di dewan mesyuarat mereka, ataupun kita panggil sebagai Darun Nadwah, ya. Darun Nadwah ni ada nota kaki di bawah, ya. Darun Nadwah ni adalah tempat yang diwakafkan oleh moyang Nabi yang tadi Ustaz sebut, Qusay bin Kilab, ya. Qusay bin Kilab ni ialah bapa kepada Abdul Manaf, ya. Abdul Manaf maknanya Nabi Muhammad ni Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib atau Syaibah, itu datuk Nabi. Abdul Muttalib bin Hashim first moyang Nabi. Bapa kepada Hashim ialah Abdul Manaf, second moyang. Bapa kepada Abdul Manaf ialah Qusay bin Kilab, third moyang Nabi, ya. Jadi Nabi punya third moyang, ya. Nabi punya third moyang itulah yang wakafkan satu rumah, ya, satu bangunan untuk dijadikan sebagai tempat mesyuarat, ya. Macam kita kata, ya, macam DUN lah, Dewan Undangan Negeri lah, ya. Macam parlimen lah kalau di peringkat pusat, parlimen; kalau di peringkat negeri, Dewan Undangan Negeri, tempat mereka berbincang, buat keputusan, ya, buat polisi, ya. Darun Nadwah, rumah Qusay bin Kilab, yang jadi tempat orang Quraisy memutuskan sesuatu keputusan, ya. Mereka berbincang mengenai tindakan yang akan dilakukan, apa yang action yang kita perlu ambil immediately, ya, immediate action untuk bendung, ya, untuk kekang kemarahan Islam, kemarahan kuasa, ya, Nabi dan para sahabat. Salah seorang daripada mereka berkata, kita halau dia, ya, dan negara kita dari negeri Mekah ni, sehingga kita akan rasa aman. Kita halau je, ya. Kita halau. Pendapat ini ditolak, ya. Mengapa pendapat ini ditolak? Ya, kerana apa kita panggil, ya, kerana kalau baginda dihalau, orang ramai akan berkumpul di sekelilingnya menjadi pengikutnya, kerana mereka mendapati Nabi ada kemanisan tutur kata, memang, ya. Nabi ni dia ada apa kita panggil, ya, dia ada apa kita panggil, ya. Nabi ni dia punya bahasa Nabi, sebab bahasa Nabi itu adalah bahasa kalam Allah. Nabi menjawab, ya, hujah-hujah dengan membaca ayat Al-Quran, ya. Nabi juga apa kita panggil menggunakan perkataan, ya, Jami'ul Kalim dipanggil, ya. Perkataan Nabi itu kita panggil short and sharp, ya. Dia ringkas, dia short tapi sharp, ya, direct to the point, ya. Dan bahasa Nabi itu sedap dia dengar, ya. Maknanya dia punya choice of words, ya. Nabi punya bahasa, Nabi punya langgam dia, ya, dia punya gaya bahasa tu menarik. Bila orang dengar, orang akan terkasima, ya. Orang tak boleh nak jawab, ya. Mereka speechless, tak, sebab Nabi cakap guna bahasa Quran, dan Nabi guna bahasa yang indah, ya. Walaupun Nabi bukan seorang bukan seorang penyair. Nabi tidak pernah dicatatkan sebagai seorang penyair. Nabi tak pernah masuk pertandingan syair yang dibuat di kalangan masyarakat Arab setiap tahun, ya. Dia ada annual gathering, ya, untuk bertanding syair, buat syair, siapa yang terbaik, ya. Kemudian syair yang terbaik digantung di Kaabah. Nabi tak pernah terlibat, ya. Nabi tak pernah hadir pun, ya. Jadi nak menuduh Nabi terlibat secara langsung dengan pembuatan syair, ya, deklamasi syair, tak pernah. Jadi sebab itu, ya, bukti Nabi Muhammad yang tidak pernah bersyair, tidak pernah terlibat dalam penciptaan syair, ya, tiba-tiba boleh bercakap dengan bahasa yang sangat indah. Itu sesuatu yang luar biasa, ya. Memang sebab ia datang daripada wahyu Allah, ya. Sebab itu Allah jaga Nabi supaya Nabi ni menjadi ummi, ya. Ummi kita dah sebut selalu, ya, secara detail. Ummi itu, ya, double M double Y, UMM, ya, YY, ya. Ataupun UMMIY, ummi, ya. Bukan UMMI. Kalau UMMI atau UMMY itu my mother, ya, my mother, ya, ibu saya. Tapi kalau U double M double Y ataupun IY, maka itu kita panggil ummi. Ada syaddah, ya, ada syaddah, ada sabdu di belakang tu. Jadi bila ada sabdu, dia bukan merujuk kepada my mother, tapi dia merujuk kepada, ya, orang yang berasal daripada Ummul Qura, ya. Itu Imam At-Tabari sebut bahawasanya perkataan ummi bukan makna Nabi itu illiterate, tak boleh baca, la yaqra wala yaktub, ya, bukan. Tapi dia merujuk kepada mereka yang datang daripada Ummul Qura. Mana Abu Bakar pun ummi, Umar pun ummi, ya, Abdul Rahman pun ummi, ya. Sedangkan mereka boleh membaca dan menulis, ya. Sebab itu kita kata Sayyidina Ali juga salah seorang penulis wahyu. Pasal apa dia jadi penulis wahyu? Sebab dia boleh membaca dan menulis, ya. Muawiyah bin Abi Sufyan penulis wahyu sebab dia boleh membaca dan menulis, ya. Jadi maknanya kalau kita sebut
cerita membaca dan menulis, Sayyidina Ali pun boleh membaca dan menulis. Sebab apa dia dipanggil Ummi? Kerana dia berasal daripada Ummul Qura. Apa makna Ummul Qura? Ibu negara. Ya, kita selalu sebut ya, Qura daripada perkataan qaryah. Qaryah, apa makna qaryah? Orang Melayu kata qaryah ni kampung. Qaryah bukan kampung. Qaryah adalah negeri. Seperti mana disebut ya oleh Balqis ya dalam surah An-Naml ya, Allah quote cerita Balqis. Ya, so bagi kata sesungguhnya sultan-sultan ni pemimpinnya, innal muluk, sesungguhnya para raja ya, iza dakhalu qaryatan, apabila mereka masuk ke dalam negeri bukan kampung ya. Jadi raja-raja masuk negeri lah. Kalau ketua kampung masuk kampung ya. Kalau members of parliament turun di dia punya parliamentary constituency dia. Tapi kalau raja-raja sultan dia masuk ke negeri dia ya, iza dakhalu qaryatan ya, bila dia masuk dalam satu qaryah ya, afsadu, mereka melakukan kerosakan. Mereka bunuh penduduk yang tidak mau patuh pada mereka ya, mereka bakar, mereka seksa dan sebagainya ya. Jadi diguna perkataan qaryah dalam surah An-Naml ya, dalam surah yang ke-27, cerita tentang Balqis ya, cerita tentang apa kita panggil surat yang dihantar oleh Nabi Allah Sulaiman melalui melalui burung tu ya, melalui hudhud. Hudhud jadi postman lah ya. Hudhud jadi jadi rider lah yang bawa surat tadi, campak kepada Balqis. Balqis pun ambil, dia bincang dengan masyarakat dia ya, dengan menteri-menteri dia, dengan esko-esko tertinggi dia ya. Dan mereka ambil keputusan untuk tidak berperang ya. Mereka nak hantar wakil untuk bawa kita panggil barang-barang kemas ya, bawa hadiah kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, yang juga merupakan raja yang hebat di Palestin pada waktu itu ya. Tapi akhirnya ditolak hadiah tersebut ya. Nabi Sulaiman tak ambil rasuah tuan-tuan ya. Jadi oleh kerana itu dia dipulangkan ya, dan akhirnya Balqis datang ya. Kita panggil singgasana Balqis itu dibawa dan ditacap oleh kaki tangan ya Nabi Allah Sulaiman. Dan bila ditanya kepada Balqis, pernah tak tengok tempat ni? Dia kata macam pernah tengok ya, memang dia punya tuan-tuan ya. Dan singgasana tu dibawa khas ya daripada Yaman ke bumi Palestin. Cuba bayang tuan-tuan, jauh punya perjalanan daripada Mekah pergi ke Palestin tuan-tuan. Mekah pergi Baitul Maqdis tu je ya, ataupun ke utara lagi, ambil masa dengan unta sebulan perjalanan tu daripada Mekah pergi ke Yaman ya, another 1 month lagi tuan-tuan ya, paling kurang 3 minggu perjalanan saja, hampir 2 bulan. Cuba kita bayang ya. Tapi dibawa Balqis punya singgasana yang dipuji, kata cantik, elok ya, menarik ya, seperti mana kata hudhud lah. Nabi Sulaiman tak pernah pergi sampai ke Yaman, tapi berita tu dibawa oleh reporter dia ya, ada wakil dia ya, hudhud tadi ya. Dan hudhud bagi tahu, dan akhirnya berita bahawasanya Balqis ini seorang ratu ya, yang menyembah matahari. Mereka tidak beriman kepada Allah ya. Jadi akhirnya Nabi Sulaiman dakwah kepada Balqis, dan Balqis memeluk agama Islam ya. Agama Islam pada waktu tersebut lah, sebab semua nabi-nabi dan rasul ni bawa mesej yang sama, mesej Islam tuan-tuan ya. Itu cerita dia. Okey ya, kita sambung lagi ya. Kalau kita panggil ya, kalau dihalau Nabi, nanti ada pengikutnya juga ya. Baginda mempunyai kemahiran tutur kata, manis kata-kata Nabi, fasih Nabi bercakap ya. Sebab tu Nabi sebut ya, dalam riwayat ya, disebut Nabi kata ana afsahul Arab, aku orang Arab yang paling fasih. Baida'ani min Quraisy ya. Cuma aku ni orang Quraisy. Sebenarnya ini kaedah ya, kaedah dalam balaghah ya. Maknanya bila kita nak emphasize sesuatu tu ya, kehebatan, kadang-kadang kita guna baida'ani ya. Cuma ya, cuma tu bukan makna tak bagus ya. Tapi dia di opposite meaning ya. Ana afsahul Arab, aku ni orang Arab yang paling fasih. Sebab Nabi Quraisy memang paling fasih. Afsahul Arab, baida'ani min Quraisy ya. Dahlah aku ni orang Arab yang paling fasih, aku daripada Quraisy pula ya. Cuma aku ni daripada Quraisy. Itu gaya bahasa macam azam ya, macam kita mengkritik, tapi sebenarnya al-madah ya, sebenarnya kita puji. Itu gaya balaghah, dia tak ada dalam bahasa kita tuan-tuan ya. Ini memang gaya bahasa Arab ya. Jadi nak sebut bahawasanya memang Nabi yang paling fasih ya. Sebab itu bahasa Arab disebut lughatud dot, kerana dot ni tak ada dalam bahasa lain tuan-tuan ya, dalam bahasa Arab. Jadi bila Nabi sebut, Nabi orang yang paling pandai menyebut huruf dot ya. Tadi kita ada jumpa perkataan Bani Nadir. Bani Nadir itu ialah
kabilah Yahudi, ya, yang merupakan petani. Mereka ini adalah ahli perang, ya. Mereka ni ada persenjataan, ya, walaupun mereka tak buat senjata, yang buat senjata tu Bani Qainuqa, ya. Tapi mereka beli, ya. Mereka manfaatkan untuk berperang, dan mereka ni ahli perang. Mereka ni adalah tentera-tentera, ya. Dan mereka ini petani, ya, sebab kita tahulah petani ni tubuhnya lebih besar, ya, sebab mereka punya kerja ni kita panggil terlibat dengan alat-alat pertanian, ya, dengan bajak, dengan cangkul, dengan parang, dengan apa semua macam tu, ya. Jadi senjata logam ni sudah biasa bagi mereka. Jadi bila perang, ya, mereka memang dikenali sebagai tentera, ya. Kalau Bani Qainuqa, mereka lebih kepada peniaga, ya. Okey, jadi itu dia punya cerita dia. Kemudian baginda yang lain mencadangkan agar ikat dia dan, ya, dipenjarakan sampai dia mati, ya. Ada yang cadang begitu. Pendapat ini juga ditolak kerana kata mereka berita penangkapan Nabi akan diterima oleh umat, oleh pengikut-pengikutnya. Kita amat mengetahui bahawa apabila seseorang memeluk agama yang dibawa, dia akan mengutamakan Muhammad melebihi ibu bapa dan dirinya. Betul? Memang tuan-tuan, ya. Bila kita terima Islam, maknanya Islam tu first and foremost Islam. Kita jaga, ya. Even kalau ada pilihan, ya, biarlah kita cedera, biarlah kita terbunuh, tapi jangan sampai, ya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbunuh. Apabila mereka mendengar berita tersebut, mereka akan menyelamatkannya. Jadi kata tak boleh. Ini pun tak praktikal. Kalau penjara pun nanti, ya, dia punya pengikut datang, bebaskan, ya. Kemudian, ya, perkara ini akan mengakibatkan peperangan pula. Pelampau di kalangan mereka ialah Abu Jahal. Ya, Abu Jahal kata kita bunuh saja. Ya, kita bunuh saja, ya. Dan kita hendaklah menghalang bani ayahnya daripada membalas dendam. Bani ayahnya tu maknanya Bani Hashim lah. Ya, Bani Abdul Muttalib ataupun Bani Hashim ataupun Qusay bin Kilab tadilah, ya. Kalau kita kata dia punya Nabi punya third cousin, ya. Third cousin pula. Third grandfather. Ya, Nabi punya moyang, ya. First moyang Nabi Hashim, second moyang Abdul Manaf, third moyang Qusay bin Kilab. Ya, jadi keluarga Qusay bin Kilab, ya, even tempat mereka bersyuarat ni pun hadiah, ya, daripada Qusay bin Kilab. Ya, jadi maknanya kalau kita tangkap, ya, dan kita kaum dia akan datang bantu. Kalau kita bunuh pun mereka akan datang bantu, cuma jangan kita bunuh bersendirian. Maksudnya bukan macam Abu Jahal daripada Bani Makhzum. Jangan Bani Makhzum je bunuh. Ya, kalau boleh yang mengepung rumah Nabi dan membunuh Nabi itu datang daripada banyak kabilah. Ya, daripada Bani Makhzum, ya, daripada Bani Jumah, ya, daripada Bani apa lagi? Bani Saham, daripada Bani Al-Haris, ya, campur-campur mereka semua ni. Dan bila mereka bunuh Nabi, kalau Bani Hashim, Bani Abdul Manaf atau Bani Qusay bin Kilab nak ambil tindakan, mereka tak boleh ambil tindakan sebab terlalu ramai yang terlibat. Ya, dia ada allied forces, ya, allied forces yang datang kita kata untuk membunuh, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jawapan ataupun cadangan daripada Abu Jahal. Ya, mereka akan bunuh sekaligus. Dengan itu darahnya akan mengalir kepada semua kabilah, sedangkan Bani Abdul Manaf tidak mampu untuk memerangi semua kaum yang berada di dalam kabilah Quraisy. Tak mampu dia. Kalau nak lawan dengan semua kabilah tak mampu. Dengan itu mereka akan menerima, ya, dan menerima diat. Ya, diat ni adalah blood money. Maksudnya kalau berlaku pembunuhan, ya, kena bayar blood money. Blood money itu ialah 100 ekor unta. Ya, kalau seorang dibunuh 100 ekor unta. Kalau dua orang 200 ekor unta. Cuba kita bayangkan. Seekor unta sekitar 20,000 harga. Ya, 20,000. Jadi kalau 100 kali je lah. Ya, macam mana kita bayangkan. Dengan itu mereka akan menerima diat. Pendapat ini dipersetujui. Jadi mereka nak bunuh. Ya, inilah perancangan yang mereka lakukan. Tetapi kehendak Allah mengatasi segala-galanya. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam suratul Anfal ayat 30. Ya, wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka merancang. Ya, mereka merancang, mereka kita panggil, ya, merancang untuk menangkap, ya, yang memenjarakan atau membunuh, ya. Wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Allah lah yang sebaik-baik kita panggil makirin. Ya, Allah lah yang sebaik-baik penggagal ataupun pembalas tipu daya tadi. Ya, nak menunjukkan bahawasanya manusia boleh merancang tapi Allah akan menggagalkan perancangan mereka. Ya, kalau Allah restu, ya, terus berlaku. Semua dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Allah memberitahu kepada nabinya mengenai perancangan tersebut. Jadi maknanya nabi dapat melalui wahyu. Ya, secara rahsia mereka atur tapi nabi tahu, ya. Jadi nabi dia dibenarkan untuk berhijrah
Dan ini ya Rasulullah mendapat kekuatan dan kemuliaan, hikmah yang sangat besar ya, sebab bila Nabi hijrah ya, orang Madinah akan memuliakan Nabi, akan melantik Nabi sebagai pemimpin. Di Mekah tak ada kedudukan ya, orang Mekah hina Nabi, orang Mekah tolak dakwah Nabi ya. Jadi bantuan yang diberikan daripada orang jauh yang bantu tuan-tuan. Orang kampung sendiri tak tolong. Ya, ini biasa tuan-tuan ya. Kita tengok kadang-kadang apa kita panggil orang yang pandai mengurut orang patah lah apa semua ni kan, dukun patah kita panggil ya. Kadang pihak hospital ya, macam kita kata hospital Sungai Buloh ni ya, kalau ada kes-kes patah dia engage kadang-kadang dukun di kampung ya. Kadang-kadang kita pun tak kenal dukun tu ya. Bila kita pergi hospital ya, kita kata macam mana ni doktor, awak duduk mana Kuang, kat Kuang ada dukun patah ya. Pasal apa tak berubat je dengan dia? Kita kata kat mana ya, hospital semua orang dah kenal dah dukun patah tu, memang terkenal dia ni, Tuan Haji Fulan bin Fulan ya. Even hospital pun kata kalau sikit-sikit ya tak ada masalah, boleh dukun ni boleh repair ya, boleh baiki ya. Kita pun tak kenal, macam tu lah tuan-tuan ya. Macam konteks Nabi, orang Mekah tolak dakwah Nabi, mereka kata Nabi pembohong ya. Nabi ni belajar daripada kita panggil pendeta ya, Bahirah ya, ataupun Buhairah ya. Ketika Nabi masa kecil umur 12 tahun tu, Nabi pergi, kononnya Nabi belajar daripada dia ya. Kemudian Nabi bawa balik dan Nabi kembangkan ya. Nabi tulis pula Quran tu, sedangkan ya Allah buat peringkat awal Nabi tak boleh menulis dan membaca ya. Paling cepat Nabi boleh dikembalikan kemampuan membaca dan menulis itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah pada tahun yang ke-11 kenabian ya, pada malam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Itu ya antara yang awal. Maknanya the first 10 years semasa Quran turun ya, Nabi belum boleh, Allah tak izinkan Nabi membaca dan menulis. Supaya selamat Nabi ya, selamat Al-Quran itu daripada tuduhan ya sebagai kitab yang ditulis oleh Nabi. Ya, itu cerita dia. Sebab tu orang Mekah tak ada kitab. Sebab tu mereka juga dipanggil ummi. Ummi ya, double M dan double Y. Ummi kerana berasal daripada Ummul Qura. Yang kedua ummi kerana apa? Kerana mereka tidak ada kitab. Mereka bukan dipanggil people of the book, bukan. Ya, istilah ahlul kitab ataupun people of the book hanya applicable kepada orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi, bukan orang Arab tuan-tuan ya. Jadi the first kita panggil book ya, ataupun the first kitab yang reveal ya kepada Nabi Arab ya, siapa dia tuan-tuan, ialah Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Sebelum tu tak ada budaya ada kitab, budaya menulis membaca ni bukan satu benda yang biasa di kalangan masyarakat Ummul Qura ataupun Mekah. Jadi itu kita kena faham. Okey ya. Jadi Nabi sekiranya Islam tersebar di Mekah ya, kita tahulah ya, ini tentu orang-orang akan orang yang benci Islam akan berkata orang-orang Quraisy ingin menjadi raja kepada orang Arab. Dia ada hikmah juga tuan-tuan ya. Sebab Nabi dah bagi tahu, kalau kamu sokong dakwah ini ya, kamu akan jadi raja kepada masyarakat Arab ya. Bukan sekadar jadi raja di Mekah, tapi raja seluruh semenanjung tanah Arab ya. Jadi kalaulah orang Mekah mudah-mudah senang-senang ya, simply terima dakwah Nabi, menyokong dakwah Nabi, nanti orang akan kata ada fitnah pula ya, mereka ni sebenarnya nak jadi raja ya. Mereka bukannya nak kita panggil ya, memang bukan mereka nak terima dakwah pun, seolah-olah macam tu tuan-tuan ya. Kemudian dakwah tersebut dijadikan jambatan untuk mencapai cita-cita mereka ya, seolah-olah ya mereka nak ambil kesempatan aja daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hakikat sebenar yang berlaku ialah mereka merupakan musuh ketat. Sebenarnya mereka tolak dakwah tuan-tuan, mereka tak terima. Sedekat ya Abu Lahab ni bapa saudara Nabi ya, abang kepada Abdullah bapa Nabi. Dia juga adalah besan Nabi. Dua anak dia, Utbah dan Utaibah, kahwin dengan Ruqayyah dan kahwin dengan Ummu Kulsum. Dua anak Nabi jadi menantu Abu Lahab. Dua anak Abu Lahab jadi menantu Nabi ya. Dan mereka duduk di kawasan elit Mekah ya, sebab Nabi sejak kahwin dengan Khadijah, Nabi duduk di kawasan elit ya, di area ya yang selalu kita sebut Mekah Heights lah, kawasan VIP ya, kawasan elit ya. Rumah Khadijah ya, rumah Abu Lahab ya, rumah siapa lagi kita kata ya, Utbah bin Abi Mu'id ya, dan beberapa orang lagi tokoh-tokoh tokoh-tokoh Arab pada masa itu, VIP Arab duduk di kawasan tersebut. Jadi maknanya mereka berjiran
ya, dia pula besan, ya, kemudian dia bapa saudara. Jadi maknanya semua ciri-ciri ini sepatutnya menjadikan Abu Lahab antara orang awal masuk Islam, tuan-tuan. Tapi tidak. Ya, itu serapat Abu Lahab, ya. Tak payah panggil Abu Jahal lah. Ya, Abu Jahal itu daripada apa kita panggil, daripada Bani Makhzum. Dia Bani Makhzum. Bani Makhzum dengan Qusay bin Kilab jauh, tuan-tuan. Ya, Bani Makhzum tu. Ya, sebab Bani Makhzum, ya, dia daripada Husais, ya. Husais tu daripada, kalau Qusay bin Kilab, ya, daripada Kilab. Ya, jadi Kilab dengan apa kita panggil, ya, bapa kepada apa Makhzum tadi, ya, yakni siapa, Husais tadi, itu adik-beradik. Maknanya dah moyang yang keberapa dah, ya, moyang yang keempat. Kalau Qusay bin Kilab moyang yang ketiga, ya. Kilab tu moyang yang keempat. Moyang keempat Nabi, ya, sama dengan moyang kepada Abu Jahal. Oh, jauh sangat, tuan-tuan. Masih Quraisy lagi. Ya, sebab tu saya kata mereka ni adalah, ya, kalau ditengok dari susu galur Quraisy ataupun Fihir, mereka ni semua adalah keluarga. Ya, semuanya adalah keluarga Quraisy, ya, tetapi bukan Bani Hashim lah, bukan Bani Qusay bin Kilab, bukan. Ya, tapi semua tu di bawah anak-anak keluarga keturunan daripada Quraisy. Ya, dia kalau tengok dia punya diagram tu baru nampak, tuan-tuan, ya. Tapi semua duduk bawah tu, baik Umar, Abu Bakar, Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, dan sebagainya tu, mereka semua dari segi keluarga memang semua daripada keturunan Fihir ataupun Quraisy. Ya, itu cerita dia. Jadi mereka musuh, ya, dan kita tahu, ya, Allah telah memilih untuk baginda dengan mengarahkannya meninggalkan Makkah, ya, menuju ke satu tempat yang lebih jauh, 10 hari perjalanan kalau ikut coastal highway, kalau ikut desert highway 8 hari perjalanan. Hijrah ke Madinah, tuan-tuan. Ya, kita masuk muka surat 108. Ketika itu Nabi pergi mendapatkan Abu Bakar, memberitahu bahawa Allah telah memberikan izin kepada baginda untuk berhijrah. Maka Abu Bakar pun bertanya kepada baginda, adakah Abu Bakar yang akan menjadi teman, ya, ketika hijrah? Rasulullah menjawab, ya. Abu Bakar menawarkan kepada baginda salah satu tunggangan yang telah disediakan. Jadi cerita Nabi akan hijrah ke Madinah ni sebenarnya bukan cerita baru. Ya, Nabi sudah diberitahu oleh Jibril pada malam Mi'raj, ya. Mi'raj berlaku tahun yang ke-11. Ini sudah tahun yang ke-13, ya. Maknanya sudah hampir 2 tahun lebih. Ya, sejak daripada peristiwa hijrah dan peristiwa Isra Mi'raj, dan kita tahu Abu Bakar sudah sediakan, ya. Abu Bakar sudah sediakan sediakan kenderaan, ya, untuk ditonggang oleh Nabi, ya, dan juga oleh Abu Bakar sendiri, ya, dalam perjalanan ke hijrah nanti, ya. Jadi beliau persiapan perjalanan, mereka berdua juga dilakukan. Asma binti Abu Bakar telah memotong tali pinggangnya, diikat pada mulut bekas yang mengisi bekalan makanan. Kita tahu Asma ni sedang sarap mengandung, ya. Jadi dia bekas makanan tu, ya. Jadi dia ambil tali pinggangnya, dikoyakkan dua, dibelah dua. Satu untuk ikat pinggang dia, dan satu lagi adalah untuk apa, tuan-tuan? Ya, satu lagi adalah untuk ikat makanan tadi, untuk dihantar ke Nabi, ya. Sebab Asma sedang berbadan dua. Jadi maknanya kalau dia menyembunyikan makanan di bawah abaya dia pun tak perasan sangat, tuan-tuan. Sebab tu yang diarah untuk hantar makanan bukan Aisyah. Kalau Aisyah, ya, dia tak mengandung, ya, walaupun dia sudah berkahwin dengan Nabi. Sebab kita tahu, ya, Aisyah sudah berkahwin dengan Nabi sejak, ya, ketika usianya 16 tahun. Peristiwa hijrah, ya, setahun selepas tu. Maknanya Aisyah sudah berumur 17 tahun. Ya, jadi dia belum duduk serumah dengan Nabi. Jadi maknanya dia tak mengandung lagi. Sedangkan, ya, kalau kita tengok Asma, ya, Asma sudah berusia 27 tahun ketika hijrah. Ya, kerana Asma dengan Aisyah beza umurnya 10 tahun. Ya, ini pertanyaan para sahabat kepada Asma. Mereka tanya, Asma, ketika hijrah berapa usia kamu? Dia kata 27 tahun. Kamu dengan Aisyah berapa beza? Takkanlah Asma tak kenal Aisyah tu adik dia. Ya, jadi ketika Aisyah dilahirkan pun Asma dah umur 10 tahun. Ya, jadi dia kata beza umur aku dengan Aisyah 10 tahun. Makna apa, tuan-tuan? Ketika hijrah, ketika umur Asma 27 tahun, umur Aisyah ialah 17 tahun. Sebab itu dalam perang Badar Aisyah ada. Kerana dalam perang Badar berlaku tahun 2 hijrah. Berapa umur Aisyah pada ketika itu? 17 campur 2, 19 tahun. Layak tak Aisyah untuk pergi perang? Layak. Ya, tetapi para sahabat di kalangan lelaki macam Abdullah ibn Umar, macam Anas bin Malik, ya, mereka tidak layak untuk pergi perang. Usamah bin Zaid tak pergi, tuan-tuan.
sebab mereka di bawah usia. Minimum age untuk pergi perang, ya, kalau kita tanya pada orang yang baca kitab sirah, semua orang tahu 17 tahun minimum. Ya, kerana Usamah bin Zaid ketika dilantik sebagai ketua panglima perang, ya, untuk bertolak ke Byzantine Empire, ya, berapa usianya tuan-tuan? Usianya ialah 17 tahun. Jadi minimum age, ya, untuk kita terima, ya, untuk Nabi terima sebagai tentera ialah paling kurang 17 tahun. Aisyah dalam perang Badar sudah berumur 19 tahun. Dan of course perempuan tidak berada di barisan hadapan. Mereka bukan frontliners. Mereka adalah kita kata jururawat, merawat prajurit yang cedera, ya, yang kita panggil menyediakan makanan, ya, menyediakan minuman dan sebagainya untuk para prajurit. Mereka adalah barisan belakang, tuan-tuan, ya. Mereka tidak berada di barisan hadapan. Barisan hadapan sudah tentu orang lelaki lah, ya. Tapi mereka terlibat dalam peperangan Badar, perang Uhud, ya, dan seterusnya. Jadi Aisyah antara isteri Nabi yang paling banyak terlibat dalam peperangan, tuan-tuan, ya. Termasuklah nanti peperangan Bani Mustalik juga, ya, ketika haji juga kita kata, ya, dan beberapa peristiwa lain yang Aisyah dibawa oleh Nabi, ya. Kerana yang pertama, Aisyah tidak ada anak daripada Nabi. Maknanya dia tidak ada komitmen jaga anak. Kalau macam kalau macam Ummu Salamah ataupun kita sebut tadi Hindun, ya, dia ada 4 orang anak daripada Abu Salamah. Abu Salamah meninggal, ya. Dan ketika kita panggil habis edah Ummu Salamah, ya, Nabi pinang dia, dan pada ketika itu Ummu Salamah sudah ada 4 orang anak. Ya, dia ada 4 orang anak yang kecil-kecil. Jadi sebab tu tak nampak, tak dengar cerita Ummu Salamah terlibat dalam peperangan, tak nampak, tuan-tuan. Ya, sebab apa? Sebab dia ada anak-anak kecil. Ya, untuk travelling pun jarang, ya. Ada dalam peristiwa umrah, ya, umrah kita panggil umrah pertama Nabi pada tahun yang ke-6, ya. Nanti barulah berlaku peristiwa Hudaibiyah. Ada Ummu Salamah pergi bersama, ya. Itu pun kita tahulah, ya. Kita panggil, ya, anak-anaknya dijaga oleh isteri-isteri yang lain lah, ya. Tapi dalam peperangan tak pergi. Yang pergi biasanya Aisyah. Ya, Aisyah yang pergi, tuan-tuan, ya. Kerana apa? Kerana lagi mudah untuk Aisyah bergerak, ya, disebabkan beliau tidak ada access baggage lah. Ya, maknanya dia tak ada anak. Jadi maknanya mudah bila Nabi ajak pergi, ya, dia tidak ada masalah, ya. Cuma bukanlah sentiasa Nabi pilih Aisyah, ya. Nabi biasa menjalankan undian, ya. Jadi nama-nama isteri Nabi ni dipilih dan kebiasaan nama Aisyah yang naik. Ya, kerana macam tadilah, ya, kita tahu Aisyah tak ada komitmen jaga anak, tak ada masalah. Ya, walaupun dia ada ambil anak angkat. Tapi anak angkat beliau adalah anak kepada Asma. Jadi maknanya ketika dia travelling, ya, dia boleh minta, ya, Asma untuk jaga anak dia. Siapakah anak Asma yang menjadi anak angkat kepada Aisyah, ya? Antaranya ialah Abdullah bin Az-Zubair. Ya, anak yang dikandung oleh Asma ketika hantar makanan tu. Ya, jadi bila sampai di Quba, ya, Asma melahirkan anak. Ya, yang selalu kita sebut anak made in Makkah, born in Madinah. Ya, itulah anak pertama yang lahir di Madinah, namanya Abdullah bin Az-Zubair. Ya, suami Asma ialah Az-Zubair bin Al-Awwam. Ya, Az-Zubair bin Al-Awwam ni adalah anak saudara kepada Khadijah. Kerana Al-Awwam tu adik-beradik dengan Khadijah daripada Bani Asad. Ya, jadi maknanya nampak, tuan-tuan, ya, dia pergi mana pun memang family Quraisy juga. Ya, sepupu ke, ya, mungkin second cousin, third cousin, ya, ataupun dia punya moyang adik-beradik, ya, mungkin dia punya grandfather dia adik-beradik, macam tu, tuan-tuan. Ya, dan mereka kebanyakannya sangat menjaga status, ya, kedudukan tadi, ya, supaya harta mereka tidak jatuh pada orang lain. Mereka kahwin sesama mereka, sesama sepupu kita kata, sepupu sepapat juga. Ya, itu memang kebiasaan budaya yang dilakukan oleh masyarakat Quraisy pada masa itu, ya. Mereka nak Mekah tu masih dikuasai oleh Quraisy. Perniagaannya, ya, pengurusan jemaah haji umrah, air zam-zamnya, ketenteraannya, ya, perniagaan dan sebagainya. Itu gambaran, ya, untuk kita tahu mengapa kebanyakan mereka berkahwin sesama Quraisy juga, ya, bukan daripada orang luar. Kebanyakannya macam tu, tuan-tuan. Okey, ya. Kemudian kita tahu, ya, Abu Bakar, ya, bersama dengan Nabi berada di Gua Sur, ya, selama 3 malam. 3 malam maknanya 3 hari 3 malam. Nabi keluar pada 27 malam tu. 27, 28, 29 kita dah sebut tadi. Maknanya 29 pagi, siang baru Nabi keluar, ya. Dan ketika Nabi keluar, pada masa tu search and rescue di kalangan masyarakat Arab sudah dihentikan. Ya, sebab
dia punya MO dia, ya, dia punya modus operandi dia ialah 3 hari saja search and rescue. Selepas tu habis, stop. Ya, kerana dianggap orang yang dicari mati. Ya, kerana kehausan yang pertama, yang kedua kerana apa? Kerana mungkin disengat oleh binatang berbisa ataupun dimakan oleh serigala, ya. Itu cerita padang pasir, tuan-tuan, ya. Itu dia punya MO dia. Okey, jadi kemudian Rasulullah beredar, ya, mereka berjanji untuk berjumpa di luar kota Mekah pada waktu malam. Jadi maknanya Nabi keluar dulu pada waktu duha. Ya, kalau kita boleh detailkan, bila Nabi dapat cerita tu pada 26 hari bulan, Nabi keluar dulu pada waktu duha. Waktu duha orang tidur. Ya, Nabi keluar pada waktu tersebut, bagi tahu pada Abu Bakar, malam ni kita akan bertolak. Kemudian Nabi balik ke rumah. Jadi 2 kali Nabi pergi rumah Abu Bakar. Ya, secara umum jumpa Abu Bakar 2 kali. Yang pertama tadi duha. Yang kedua, ya, mereka janji untuk bertemu di luar kota Mekah pada waktu malam. Malam tersebut adalah malam orang Quraisy bersedia untuk melaksanakan keputusan tadi. Mereka dah kepung rumah Nabi. Ketika itu baginda masih berada dalam rumah. Apabila sampai masa untuk keluar, baginda menyuruh sepupunya, ya, sepupunya Ali supaya tidur di tempat tidur baginda. Sebab apa Ali? Pasal Ali, ya, Ali berada di rumah Nabi. Ali, jangan lupa, Ali adalah anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau sepupu, ya, tetapi sepupu yang beza umur 30 tahun. Ya, maknanya ketika hijrah Nabi umur berapa? 53. Sebab dapat wahyu kan umur 40. Ya, Nabi dakwah 13 tahun di Mekah. 40 campur 13, 53. Masa hijrah umur Nabi 53. Ya, berapa umur Ali? Minus 30. Ya, umur Ali adalah 23. Jadi bukan budak kecil. Ya, jadi kalau ada penceramah yang bagi tahu bahawasanya Ali ni seorang budak kanak-kanak, tak betul. Tak munasabah. Kerana beza Nabi dengan Ali adalah 30 tahun. Jadi kalau Nabi 53, Ali sudah berumur 23, bukan umur 13, bukan umur 10, bukan. Ya, jadi ketika Nabi ambil Ali sebagai anak angkat pun dia sudah umur 8 tahun. Ketika berlakunya Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, ya, Nabi umur 40. Berapa umur Ali? Ali sudah umur 10 tahun. 13 tahun lepas tu Ali sudah berumur 23 tahun, tuan-tuan. Jadi penting tuan-tuan ambil tahu tentang benda ni, supaya kalau ada maklumat cerita tentang umur ni, tuan-tuan, ya, dia tidak sampai ke peringkat kita kata tersilap, ya, dalam kita menentukan tadi, ya. Mungkin ada, kalau ada soalan tuan-tuan silakan, ya. Kalau tak boleh kita panggil, ya, kalau tak boleh tanya di komen, ya, tuan-tuan boleh hantar saja ke ke WhatsApp, ya, WhatsApp Ustaz. Mungkin ada benda yang Ustaz boleh bantu, ya. Kalau ada silakan. Ustaz cek dulu, ya. Setakat ni tak ada, ya. Tak ada, ya. Okey, jadi kalau tak ada, kita ni lah, ya, kita teruskan dulu perbincangan kita. Kalau ada silakan, ya. Setakat ni tak ada, ya. Setakat ni tak ada, tuan-tuan. Kita teruskan dulu perbincangan. Baginda keluar tu, ya. Jadi tidak mensyaki ketiadaan pada malam tersebut, ya. Mereka mengintai melalui lubang apa semua sebagainya, tapi secara umum, ya, Nabi berjaya keluar. Dan ketika Nabi keluar, ya, melintasi di hadapan mereka, dan disebut bahawasanya Nabi membacakan ayat 9 surah Yasin yang biasa orang baca lah ni. Auzubillahi minasyaitonirrajim, wa ja'alna min baini aydihim sadda, ya, wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun, ya. Allah jadikan di depan mereka min baini aydihim di depan mereka sadda, ya, apa kita panggil macam dinding, ya. Ada blok, ya, depan tu, ya, stumbling block depan tu, ya. Wa min khalfihim, di belakang pun Allah jadi. Mana mereka tak nampak, tuan-tuan. Seolah-olah mereka, mudah cerita, mereka dihijab, ya. Fa aghshaynahum, maka kami tutup mata mereka, kami butakan mereka buat sementara. Tak nampak, tuan-tuan, ya. Fahum la yubsirun, mereka tidak dapat melihat Nabi, ya. Dengan itu Allah menjadikan mereka tertidur dan baginda keluar dalam keadaan tidak dilihat oleh sesiapa pun. Rasulullah terus berjalan hingga berjumpa dengan Abu Bakar, ya. Kedua-dua mereka meneruskan perjalanan sampai ke Gua Sur. Gua Sur berada di selatan Mekah. Nabi nak menuju ke utara, ya, tapi Nabi tak terus pergi ke utara. Kalau Nabi pergi ke utara, bertembung dengan orang yang mencari Nabi nanti, ya. Jadi Nabi pergi ke selatan dulu, ya. Ke mana? Ke Gua Sur.
dan bersembunyi dulu di situ, ya, untuk mengelak daripada dijejaki, tapi berjaya dijejak juga, ya, sebab kita tahu orang Arab Quraisy ni mereka adalah desert tracker, ya. Kalau kita jungle tracker, tuan-tuan, ya. Mereka ni desert tracker, ya. Jadi kalau tuan-tuan biasa baca cerita tentang siapa kita panggil, ya, tentang apa kita panggil tracker, ya, jungle tracker, orang Iban, ya. Apakah namanya tak ingat dah, ya. Lupa, tuan-tuan, ya. Tapi maksudnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lupa dah. Dia tokoh, ya, untuk trekking. Tapi kalau orang Arab Mekah ni, mereka di kalangan jungle tracker, desert tracker. Jadi mereka boleh trace walaupun jejak kaki Nabi, jejak kaki kenderaan yang Nabi naik tu, ya, ditutup, ya, oleh kambing-kambing, ya, yang dipelihara oleh pembantu kepada Abdullah bin Abu Bakar, ya. Yakni siapa kita panggil, ya, nama dia ialah Amir bin Fuhairah, ya. Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ni bawa kambing tutup jejak-jejak Nabi dengan Abu Bakar tadi, tapi masih dapat dijejaki. Hebat, ya, orang Quraisy ni, tuan-tuan, ya. Jadi orang-orang musyrikin mengetahui kegagalan perancangan mereka, mendapati orang yang diawasi mereka. Mereka ingatkan Nabi, rupanya yang tidur ialah Ali bin Abi Talib, bukannya Muhammad bin Abdullah. Maka perasaan mereka, ya, terbakar, marah mereka. Mereka mencari di segenap penjuru dan menjanjikan hadiah, ya, siapa yang berjaya tangkap Muhammad, ya. Jadi maknanya dah keluar iklan dah, ya. Tangkap Muhammad, tangkap Abu Bakar, ya. Dead or alive, dah ada dah, ya. Dah ada dah ada bounty hunters yang pergi cari Nabi, pergi cari Abu Bakar untuk dapatkan hadiah unta tadi, ya. Ketika usaha mereka dilakukan, mereka telah sampai, ya. Jadi usaha orang-orang Mekah mencari Nabi dan Abu Bakar telah sampai ke Gua Sur, tempat akhirnya mereka bersembunyi. Ketika berada di situ, sekiranya salah seorang daripada mereka melihat ke arah kaki. Jadi Ustaz sebut tadi, ya, sebab gua tu dia di bawah sikit, ya. Jadi kalau orang Quraisy ni sanggup, ya, maknanya intai daripada bawah, ke bawah sikit, mereka akan nampak Abu Bakar dan juga Nabi, ya. Tapi mereka tak lakukan perkara tersebut, ya. Dan disebut Abu Bakar disebut di sini menangis, ya, maknanya dia panik, ya. Lalu Rasulullah berkata, janganlah kamu berduka cita, la tahzan, ya, sesungguhnya Allah bersama dengan kita, ya, dalam surah Taubah ayat yang ke-40, ya. Tuan-tuan boleh tengok ayat ni, maknanya bukti mengatakan Abu Bakar lah yang menemani Nabi, dan Abu Bakar rasa panik, ya. Dan Nabi kata la tahzan, jangan sedih, ya, jangan panik, ya. La tahzan tu bukan jangan sedih saja, ya, jangan panik lah, ya. Sebab bila musuh dah datang dekat, tak jauh dah, tuan-tuan, sampai ke tempat mereka. Walaupun mereka pergi itu secara sembunyi-sembunyi, ya, pada waktu malam, ya, jejak kenderaan mereka tu sudah ditutup oleh Amir bin Fuhairah, tapi masih lagi, ya, kehebatan orang Quraisy ni, tuan-tuan, sebagai desert tracker, ya, mereka berjaya mengesan Nabi sampai ke Gua Sur, ya, sampai peringkat begitu, ya. Okey, selesai, ya. Kemudian malah musuh paling ketat Rasulullah mengatakan bahawa mereka berdua tidak akan bersembunyi dalam gua, ya. Jadi maknanya adalah cerita-cerita kata ada kita panggil burung yang membuat sarang di situ, ya. Kalau sahih lah cerita ni, maknanya sampai peringkat begitu pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah tinggal dalam gua tersebut, ya, 3 hari 3 malam, tidak ada yang memburunya. Selesai, Abdullah bin Abu Bakar telah menemani mereka tidur bersama-sama pada malam hari. Pada malam, Abdullah bin Abu Bakar, ya, datang tidur bersama dengan Nabi dan Abu Bakar, ya, sebelum subuh, ya, maknanya sebelum terbit matahari, ya. Abdullah bin Abu Bakar akan pergi ke Mekah, seolah-olah macam tak ada apa yang berlaku, ya. Jadi beliau dengar, ya, beliau akan update Nabi apa perkembangan, ya. Dia pemuda yang mudah faham, dapat mengingat dengan baik apa yang didengar. Dengan itu beliau berada bersama-sama mereka berdua sehingga waktu sahur, ya. Sebelum terbit fajar lah, waktu sahur, ya. Pada paginya beliau sudah berada bersama-sama dengan orang Quraisy. Beliau mendengar berita, ya, berkaitan kehilangan Nabi dan Abu Bakar, dan menyampaikan kepada Rasulullah, ya, pada waktu malam. Amir bin Fuhairah pula pergi untuk ke tempat tadi, ya. Berdua ketika lewat waktu Isyak dengan membawa sekumpulan kambing yang dipelihara ini untuk menutup jejak, ya. Bila orang Quraisy tidak lagi mencari Rasulullah, mereka berdua keluar dari tempat persembunyian. Ini maknanya hari yang ketiga tu, ya, pagi hari ketiga ataupun hari keempat lah, ya, sebab sudah 3 hari 3 malam, ya. Jadi maknanya pagi tu keluar, kemudian minta kita panggil penunjuk jalan ataupun tour guide,
ya, datang bawa mereka. Tour guide tu orang kafir lagi, seorang musyrik, ya, Abdullah bin Uraikid. Walaupun namanya Abdullah, Abdullah ni memang nama umum, ya. Ini nama apa kita panggil, ya, generic name lah untuk masyarakat Arab pada masa itu. Orang beriman pun ada Abdullah, ya. Abdullah Abu Bakar tu nama sebenarnya Abdullah, ya. Kemudian Abdullah bin Abu Bakar, ya, sendiri, ya, apa, anak kepada Abu Bakar, ya, Abdullah bin Abu Bakar pun ada nama Abdullah juga. Kemudian Abdullah bin Uraikid tadi. Maknanya nak bagi tahu bahawasanya, ya, mereka yang nama Abdullah ni ramai, bukan seorang. Dan bapa Nabi juga Abdullah, ya. Jadi apabila kita menyebut tentang pencarian tadi, ya, seolah-olah mereka sudah berputus asa, tapi masih lagi menawarkan, ya, iklan tadi, siapa yang boleh, ya. Dalam perjalanan Nabi menggunakan jalan pantai, ya, coastal highway tadi, seorang bounty hunter, ya, namanya Suraqah bin Malik, ya, Al-Mudlaji, yang sedang memburu mereka sempat mengekori, dapat dia track, tuan-tuan. Ya, dapat dia trace, ya, Nabi, dia mendapati orang-orang Quraisy telah menawarkan diat kepada sesiapa yang berjaya membunuh dan menawan, ya, Rasulullah dan Abu Bakar. 100 ekor unta untuk setiap orang. Daripada kalau 200 ekor, banyak, tuan-tuan, ya. Ketika dia berada di dalam majlis kaumnya, Bani Mudlis, salah seorang daripada kaumnya datang dalam keadaan berdiri. Ketika itu mereka sedang duduk, lalu berkata, "Wahai Suraqah, baru sekejap aku melihat bayangan manusia di tepi pantai." Ada orang report, ya, "Aku merasakan bahawa mereka ialah Muhammad dan sahabatnya." Suraqah dapat mengagak bahawa bayangan tersebut adalah sebagaimana yang disangkakan, tetapi dia ingin supaya pembawa berita tidak mengejar mereka. Dengan itu dia berkata, "Kamu melihat polan dan polan yang kami melihat keluar untuk mencari binatang mereka yang hilang." Jadi dia trik je lah, ya, sebab dia tak nak kongsi hadiah tu dengan orang lain. Bounty hunter macam itulah, tuan-tuan. Ya, kalau ada kawan bersama-sama bounty hunter pun, setelah jumpa apa yang mereka hajati, dia akan bunuh satu sama lain. Sebab mereka tidak mau berkongsi bounty tu, ya, duit upah tu, ya, mereka tak nak kongsi. Itu biasalah, tuan-tuan, ya. Jadi selepas itu dia berada dalam majlis tersebut ketika setelah itu dia keluarlah, ya, menunggang kudanya. Dia menunggang kuda sehingga berjaya menemui Nabi. Tiba-tiba kudanya tergelincir dan jatuh dekat-dekat dah, ya. Dalam sebahagian macam kita tengok dalam buku Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya. Jadi disebut bagaimana kita panggil, kudanya terperosok masuk, ya, sampai ke lututnya, ya. Jadi maknanya terjatuh dia. Kali kedua pun begitu juga disebut, ya. Jadi Suraqah terjatuh, kemudian dia menunggang semula dan mendengar bacaan yang dibaca oleh Nabi yang tidak berpaling kepadanya, sedangkan Abu Bakar kerap kali berpaling. Abu Bakar tengok-tengok belakang juga, ya, curi-curi pandang juga. Nabi tak, ya. Dan tiba-tiba kedua-dua kaki kuda terberosok pula ke dalam pasir sehingga ke paras lutut. Ni kita cerita tadi, ya. Kemudian, ya, dia mengherdik kudanya sehingga kudanya bangun. Ketika kudanya menarik kaki yang masih terbenam, tiba-tiba keluar debu yang pekat seperti asap yang berterbangan, ya. Dengan itu Suraqah dapat memahami bahawa kerja yang dilakukan itu adalah kerja yang sia-sia. Ini sebab orang Arab ni dia percaya pada benda-benda macam tu, ya. Sebab tu bila mereka nak musafir pun mereka biasa akan mengundi nasib, ya. Dia panggil al-azlam. Al-azlam tu ialah anak panah letak dalam satu bekas, mereka akan tarik, ya. Kalau kata na'am, mereka akan teruskan perjalanan, ya. Tapi kalau di situ disebut la, maka mereka tak jadi pergi. Tapi kalau satu lagi neutral, ya, maknanya mereka akan masukkan balik, mereka akan undi balik, goncang balik dan undi balik, ya, sampai peringkat begitu al-azlam. Ini yang ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilarang, ya, dilakukan selain daripada minum arak, selain daripada berjudi, selain daripada berkorban untuk berhala, ya, al-ansab dan juga al-azlam, ya, seperti mana firman Allah dalam suratul Nisa, suratul Maidah, ya, surah yang ke-5 ayat yang ke-90, auzubillahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, ya, innamal khamru, hanya saja al-khamru arak, wal maisir judi, wal ansab, ya, berkorban untuk berhala, wal azlam dan bertenuh nasib pakai anak panah tadi, rijsun adalah perkara keji, min amali syaitan, daripada amalan syaitan, fajtanibu, maka jauhilah, ya. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu mendapat keberuntungan, kamu akan menang, ya. Jadi ayat tu menunjukkan jelas bahawasanya memang kebiasaan masyarakat Arab Quraisy pada masa itu ialah minum arak, berjudi, ya, kemudian berkorban bukan kerana Allah tapi kerana berhala, kerana Al-Lata, Al-Uzza, Manat, ya, Hubal, ya, Isaf, Na'ilah, ya, dan mereka juga melakukan Al-Azlam,
Ya, maknanya bertenuh nasib dengan menggunakan anak panah. Semua itu ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi apa ni, bila begitu keadaannya, dia memanggil Rasulullah dan Abu Bakar untuk mendapatkan jaminan. Ya, dia minta lindung. Ya, jaminan keamanan supaya dia tidak kena apa-apa macam tulah lah. Ya, sebab ni apa kita panggil, ya, ada apa? Ada debu yang pekat, ya, seperti asap yang berterbangan. Ya, membubungi langit, ya, nampak, ya, naik macam tu. Jadi Rasulullah dan rombongan pun berhenti, ya, sehingga Surakah datang kepada mereka. Surakah berkata, apabila berlaku apa yang menimpa diriku, aku merasakan bahawa apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah akan mendapat kejayaan. Ni dia punya telahan, ya, pandangan dia. Lalu aku berkata, kaum kamu telah menyediakan diat untuk sesiapa yang berjaya membunuh atau menawan kamu berdua. Ya, dia juga memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar apa yang hendak dilakukan oleh orang ramai terhadap mereka berdua dan menawarkan bekalan dan harta benda. Dia pula nak bagi bekalan. Ya, mereka berdua tidak mengambil sesuatu pun daripadanya. Malah berkata, rahsiakanlah saja. Ya, jangan bagi tahu pada orang lain. Surakah meminta baginda menulis surat jaminan, ya, keamanan. Rasulullah mengarahkan Abu Bakar untuk menulis. Dengan itu masalah tersebut dapat diselesaikan. Ini menunjukkan bahawa Allah, ya, amat-amat memelihara rasulnya. Ya, wallahu ya'simuka minan nas. Ya, Allah menjaga nabi ni daripada dicederakan atau dibunuh oleh umat manusia, termasuklah terutamanya orang kafir Quraisy lah. Ya, jadi Allah selamatkan. Ya, wallahu ya'simuka minan nas. Ya, ini ayat yang ke berapa tu, ya? Ayat yang ke-67, ya, dalam surah Al-Maidah juga. Ya, tadi kita sebut ayat 90 surah Al-Maidah, cerita tentang apa ni, arak, judi, ya, kita panggil melakukan korban kerana berhala dan bertenuh nasib dengan menggunakan anak panah. Itu ayat 90 surah Al-Maidah. Yang ni Ustaz baca ni ialah ayat yang ke-67, ya, surah Al-Maidah. Ya, apa dia? Ayat yang cerita tentang wallahu ya'simuka, dia ujung ayat tu. Ya, yang ayat penuh dia ialah ya ayyuhar rasul wa rasul balligh ma unzila ilaika min rabbika. Sampaikanlah apa yang diwahyukan oleh Tuhanmu kepadamu. Wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah. Kalau kamu tak buat, ya, engkau tak buat wahai Muhammad, engkau belum lagi menyampaikan risalah Allah. Wallahu ya'simuka minan nas. Ya, Allah menjaga engkau daripada kejahatan, ya, manusia, sama ada Yahudi, sama ada musuh-musuh Allah lah, ya, termasuklah orang kafir Quraisy. Ya, innallaha la yahdil qaumal kafirin. Allah tak bagi hidayah pada orang kafir. Ya, tak boleh nak bunuh dah tuan-tuan. Ya, kerana Allah jaga. Penjagaan Allah itu pastilah tuan-tuan, ya, kepada baginda Nabi. Jadi apa ni, apa kita panggil, ya, dia bagi tahu tadi diat dan sebagainya, ya. Jadi dia bagi tahu apa yang ditawarkan, ya. Mereka berdua tidak ambil sesuatu pun, makanan ke minuman daripada Surakah. Rasulullah mengarahkan Abu Bakar tulis, ya. Ini menunjukkan pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulnya. Apabila penduduk Madinah mendengar berita Rasulullah keluar daripada Mekah menuju Madinah, mereka keluar ke tanah Al-Harrah, ya, tanah yang ada batu-batu hitam. Mereka tunggu. Mereka berada di situ sehingga dipaksa pulang oleh kepanasan cahaya matahari. Maknanya kalau matahari makin meninggi, tak tahan dah, mereka pun pulang. Pada suatu hari ketika mereka pulang ke rumah, ya, dengar seorang lelaki Yahudi yang mendaki bukit tinggi, ya, untuk melihat sesuatu yang berkaitan dengan urusan peribadi dia, ada hal lah, tak tahu apa benda, ya. Tiba-tiba dia ternampak Nabi dan rombongan. Penglihatannya terhadap Rasulullah dan rombongan baginda kadang-kadang jelas dan kadang-kadang tidak, disebabkan bayangan air di padang pasir. Ini kita panggil fata morgana. Ya, dia apa kita panggil miraj. Ya, nampak daripada jauh macam air. Ya, tapi dia bukan air. Ya, jadi mereka apa kita panggil, ya, ini macam amalan orang-orang kafir lah. Ya, mereka buat kebaikan, ya, mereka rasa ada pahala, ya, tapi sebenarnya ini fata morgana saja, miras saja. Ya, dah dekat bukan air pun. Ya, ini gambaran orang kafir yang buat kebaikan tapi tak ada catatan amal kepada mereka, sebab syarat nak dicatat amal baik itu mestilah mereka ni bersyahadah, ya, mereka ni muslim. Okey, selesai di situ, ya. Dengan itu dia pun menjerit sekuat hati, wahai orang-orang Arab, ini adalah habuan kamu yang kamu tunggu selama ni, ya, sudah beberapa hari mereka tunggu. Maka mereka bergegas mengambil senjata dan menyambut kedatangan Nabi. Ya, cuma Nabi tidak terus masuk ke Madinah. Kita tahu Nabi singgah di Quba. Rasulullah membelok ke arah kanan sehingga berhenti bersama-sama orang ramai di perkampungan Bani Amr bin Auf, ya, di Quba, mengikut kajian yang dilakukan oleh almarhum Mahmud Bashar
peristiwa tersebut berlaku pada hari kedua bulan Rabiul Awal. Ya, ini kajian dia. Dia kata hari kedua, ya, Rabiul Awal. Ya, sedangkan dalam Ibnu Hisham, ya, Ibnu Hisham menyebut sampai pada 8 hari bulan. Ya, 8 hari bulan tu hari Isnin. Ya, kalau Mahmud Bashar mengatakan pada pada hari kedua, ya. Jadi hari kedua bersamaan hari ini adalah hari pertama kepada sejarah baru, ya. Cuma kalau disebut pada hari kedua bulan Rabiul Awal bersamaan 20 September. Ya, jadi maknanya dia punya cerita tu ialah apa istilahnya, ya. 2 hari bulan, ya. Ini mengikut apa ni dia punya pandangan lah, ya. Sedangkan kalau kita tengok pada apa kita panggil, ya, pada apa istilah dia? Ya. Okey, ya, bateri charging tu, ya. Jadi kalau apa, kalau disebut tentang keadaan, ya, keadaan apa ni kedatangan Nabi itu pasti pada bulan Rabiul Awal tu pasti, sebab Nabi keluar bulan Safar bulan kedua, Muharram, Safar, Rabiul Awal, pasti Nabi sampai. Cuma tarikh Nabi tadi, ya, Ibn Syam kata pada 8 hari bulan, hari Isnin, ya, dan sudah tentu Nabi keluar pada hari Jumaat, ya, 5 hari 4 malam, sebab Nabi akan solat Jumaat nanti, ya. Takkan Nabi keluar hari Khamis, mana ada hari Jumaat, mana ada solat Jumaat hari Khamis, ya. Solat Jumaat mesti berlaku pada hari apa kita panggil hari Jumaat juga, ya. Jadi kalau 2 hari bulan kita kena tengoklah, ya. Kalau 8 hari bulan tu hari Isnin, ya, 8 bulan tu hari Isnin, 8 hari bulan hari Isnin, ya. 8 kita tengok, ya, 7 6 5 4 3 2 1 2, ya. 2 tu hari Selasa, tuan-tuan. Jadi kalau hari Selasa kurang tepat lah, ya. Dia mesti hari Isnin, ya. Sebab hari Isnin kemudian Nabi keluar, ya. Tapi kalau hari Isnin 1 hari bulan Rabiul Awal, jadi kurang tepat, ya. Jadi hari apa Nabi sampai tu mesti hari Isnin, sebab Nabi duduk 5 hari 4 malam dan Nabi keluar balik pada hari Jumaat, ya. Jadi ini apa perbincangan para ulama lah tentang tarikh, ya. Tapi yang pasti Nabi sampai di Quba dulu, itu tidak ada khilaf, ya. Hari ini adalah hari pertama kepada sejarah baru kemenangan Islam selepas berlalunya 13 tahun berada di Mekah dalam keadaan tertekan, ya. Nabi pun dihalang daripada beribadah, ya, secara terang-terang. Nak solat di masjid, di tempat tawaf tu satu perkara yang macam impossible lah, orang tak berani nak buat, ya. Sekarang Allah telah memberikan, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tempat yang selayaknya selepas mereka menempuh keadaan bilangan yang sedikit dan sentiasa diburu oleh manusia pada masa itu, ya. Jadi selesailah, ya, itu cerita hijrah Nabi sampai ke Quba, ya. Hijrah para nabi, kalau kita tengok nabi-nabi lain hijrah tak, tuan-tuan, ya. Dengan berlakunya peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dia telah menyempurnakan sunnatul rasul, ya. Sunnatul rasul ataupun sunnatul anbiya, ya, yang terdahulu. Semua nabi yang diutuskan tidak diterima oleh penduduk setempat. Contoh kita kata Nabi Allah Ibrahim, ya, yang digelar sebagai Khalilullah. Khalil ni maknanya kekasih, teman rapat, ya. Kalau kekasih betul yang lebih rapat, Habib. Nabi Muhammad Habibullah, kekasih Allah. Kalau Nabi Ibrahim Khalilullah, teman setia Allah, ya. Dan Nabi Isa AS yang merupakan yang dipanggil sebagai Ruhullah, ya, ataupun Kalimatullah, ya. Dan para nabi yang lain yang semuanya mempunyai darjat yang tinggi dan kedudukan yang mulia juga dihina oleh masyarakat kampung mereka, ya, masyarakat negeri mereka. Dengan itu mereka bersabar supaya menjadi contoh teladan, ya, dan dari sudut tetap pendirian dan bersabar menghadapi perkara yang tidak disukai, ya. Tanyalah Mesir dan sejarahnya, ya, kata Syekh Mubarak, Syekh Muhammad Khudari Bek ni pengarang kitab ni, ya. Ni ulama Mesir, tuan-tuan, ya. Beliau juga pernah menjadi hakim mahkamah, ya, mahkamah syariah, ya, dan beliau adalah tokoh, ya, antara tokoh ulama Mesir lah, ya, terutamanya dalam bidang syariah dan juga dalam bidang sirah sejarah Islam, ya. Muhammad Khudari Bek, ya. Beliau pernah bertugas di Sudan juga, ya, sebagai hakim mahkamah, ya, dan beliau memang terkenal dengan penulisan dalam bidang sirah lah, ya, termasuklah Nurul Yakin fi Sirah Sayyidil Mursalin, kitab yang kita baca ni, tuan-tuan, ya, yang sudah diterjemahkan, ya, kita panggil oleh Pustaka Salam, ya. Jadi kitab ni pun kitab lama juga, tuan-tuan, kalau kita tengok, ya. Ini
jilid yang apa ni, yang dipakai oleh pihak Minda Progresif ya. Pusat Minda Progresif ni yang agak baru tuan-tuan ya. Kalau kita tengok tahun bila ni ya. Tahun 2018 ni cetak baru ya. Tapi buku ni sudah ada sejak tahun awal 2000 lagi tuan-tuan ya. Kalau kita tengok lagi awal dah ada. Banyak cetak dah ya. Okey, kita baca sikit lagi tuan-tuan ya. Mesir ya. Cerita Nabi Yaqub juga berhijrah bersama dengan anak-anaknya tuan-tuan ya. Nabi Yaqub bersama dengan anak-anaknya juga hijrah ya. Bani Israel maksudnya 12 anak Nabi Yaqub tu hijrah ke Mesir ya. Dimulai dengan Nabi Yusuf, kemudian datang Bunyamin ya, dan juga adik-beradik yang lain. Jadi 12 orang semua. Mereka berhijrah ke sana apabila mendapati penduduknya menyambut baik kedatangan mereka ya. Sebab Nabi Yusuf telah berkhidmat ya sebagai menteri hal ehwal ekonomi ya, dan menteri kita panggil menteri pertanian ya, dan industri asas tani lah kalau istilah kita sekarang ya. Jadi Nabi Yusuf telah memperkenalkan satu program 7 tahun ya, 7 tahun pada waktu subur ya, waktu prosperous ya, 7 tahun makan juga tapi disimpan sebahagiannya. Nanti bila datang 7 tahun kemarau ya, mereka boleh survive dengan simpanan mereka tu. Mereka bukan hanya menolong masyarakat mereka saja, tapi negeri-negeri yang berjiran juga bila datang mereka boleh bantu, termasuklah ya bantuan yang dipohon oleh anak-anak Nabi Allah Yaqub alaihissalam ya, oleh Yahuza, oleh Lawi ya, oleh Syamun, oleh Rubin ya, semua tu datang, termasuklah Bunyamin pun datang juga ya. Jadi apabila kita melihat Nabi Yaqub juga hijrah, mereka berhijrah ke sana apabila mendapati penduduknya bersambut baik, betul lah ya. Sebab Nabi Yusuf sudah mendapat anugerah daripada Raja Mesir pada masa tu ya, daripada kita panggil ya, daripada sumbangan dia ya, Al-Malik ya, Raja Mesir ada tanah, dapat tanah, dan tanah ini digunakan oleh Nabi Yusuf untuk membawa keluarganya. Dia datang, termasuklah ayahnya Nabi Yaqub. Sebab tu Nabi Yaqub wafat di Mesir juga ya. Kemudian kalau kita tengok apabila berlalu beberapa tahun, penduduk Mesir mula melupai pentadbiran sebab berlaku perubahan tampuk pemerintahan tertinggi ya, daripada zaman Hyksos. Hyksos ni adalah kaum berbangsa Arab juga ya, yang memerintah Mesir ya. Mereka dapat mengalahkan keturunan Firaun ya, kaum Kipti, kalah kaum Kipti. Jadi mereka naik. Pada waktu itulah Nabi Yusuf datang, dan Nabi Yusuf di welcome ya, diberikan jawatan ya, dan dapat tanah. Tetapi setelah kaum Kipti berjaya topple balik ya, mereka dapat mengalahkan kaum Hyksos. Maka pada masa itu ya, Nabi Yusuf pun sudah wafat ya, adik-beradiknya pun sudah wafat kebanyakannya, dan mereka ni tidak lagi dipandang mulia. Mereka dianggap sebagai kaum pendatang. Mereka ditindas ya, kerana yang memerintah bukan lagi kaum Hyksos, tapi yang memerintah adalah di kalangan kaum Kipti, maknanya penduduk asli bagi negara Mesir ya. Dan pada ketika itulah ya, Nabi Musa dan Nabi Harun dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai nabi dan rasul ya. Nabi Isa alaihissalam telah melarikan diri daripada orang-orang Yahudi apabila mereka mendustakannya dan nak bunuh Nabi Isa, betul. Sehingga di antara pengajaran Nabi Isa kepada pengikutnya ialah berbahagialah mereka yang diusir kerana kebaikan kerana mereka akan mendapat kerajaan langit ya. Allah akan gantikan mereka dengan kerajaan yang lebih hebat. Selepas itu baginda berkata, bergembira dan beribadatlah kerana balasan baik yang besar ya sedang menunggu kamu di langit. Sesungguhnya mereka telah mengusir para nabi yang diutus kepada kaum sebelum kamu. Tanyalah negeri yang ditimpa azab Allah disebabkan kekufuran ya, dan penduduknya seperti negeri kaum Nabi Lut. Kita tengok ya, kaum Ad dan kaum Samud. Ia akan menceritakan kepada kamu penghijrahan para nabi dan rasul ya. Ini adalah sunnatullah seperti mana disebut dalam suratul Ahzab tuan-tuan ya, ayat 62. Auzubillahi minasyaitanirrajim ya, suratul Ahzab surah yang ke-33 ayat yang ke-62. Sunnatullah ya, sunnah kebiasaan Allah Subhanahu Wa Taala ya, fil ladzina khalau min qablu, yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu. Allazina khalau, orang-orang yang telah berlalu, min qablu, sebelum daripada kamu. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, dan kamu tidak akan mendapati sebarang tabdil, sebarang perubahan yang berlaku kepada sunnatullah.
ya, pada sunnah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada soalan, kalau ada soalan kita cuba jawab, ya. Kita tengok soalan kalau ada. Ya, mungkin Sister Shima kalau ada soalan, ya. Tak ada ya setakat ni. Okey, Kak Wan Afidah ada soalan, Ustaz, ayat yang surah Yasin itu boleh baca tak untuk elak pencuri masuk rumah, atau bila masuk tak boleh keluar? Ya, jadi maknanya apa kita panggil, kalau ada orang jahat, ya, kepung rumah ke, nak masuk rumah seperti mana yang berlaku kepada Abu Jahal, ya, Abu Lahab dan seumpamanya, ya. Mereka ni ada tujuan jahat, ya. Boleh tak kita baca? Dari segi situasi boleh lah, ya. Sebab apa? Sebab situasinya tadi orang jahat nak masuk rumah, ya. Kita pula, ya, keadaan macam mana, ya. Orang jahat nak masuk rumah, nak mencuri, nak merompak. Boleh tak kita baca ayat ni, ya? Dari segi membaca ayat ni tidak salah. Situasinya hampir sama, tuan-tuan, ya. Yang salah tu, yang tak tepat tu, kalau biasanya orang baca ketika nak elak daripada disaman, tuan-tuan. Ya, nak elak speed trap, dia kata. Nak elak daripada disaman oleh JPJ, oleh polis trafik, ya. Dibaca ayat ni tak kena tempat lah. Sebab Nabi baca ketika nak elak daripada ditangkap oleh musuh, ya. Jadi kalau kita juga dengan tujuan yang sama, boleh lah, ya. Kemudian atau bila masuk tak boleh keluar, ya. Jadi maknanya kalau kita baca, mudah-mudahan masuk pun tak boleh, ya. Maknanya kalau macam kes tadi, tak boleh masuk lah, mereka tunggu di luar, tuan-tuan, ya. Sampai pagi, ya. Barulah mereka masuk. Tapi masuk tu tujuan nak tangkap Nabi. Bila Nabi tak ada, mereka keluar balik, ya. Mudah-mudahan, ya, pihak musuh tadi, macam pencuri perompak tadi, tak masuk dalam rumah kita. Dia tak masuk langsung. Sebab kalau dia masuk, dia akan ambil barang lah. Sebab tujuannya nak ambil barang. Macam kisah yang berlaku pada Abu Jahal and the gang. Mereka masuk tu nak bunuh Nabi. Bila mendapati Ali yang berada di tempat perbaringan Nabi, mereka tangkap Ali lah, ya. Mereka tanya soalan dan sebagainya, ya. Tapi mereka tidaklah sampai peringkat membunuh Ali pula. Sebab mission mereka adalah untuk bunuh Nabi, ya. Jadi ada perbezaan. Tapi boleh tak baca? Jawapannya boleh, tak ada masalah dalam keadaan tadi, ya. Itu kalau Ustaz boleh respon pada soalan, ya. Kalau ada lain silakan. Setakat ni nampaknya tak ada soalan, ya. Kalau tak ada, kita ya. Sebab dalam chatting pun tak ada apa-apa, tuan-tuan, ya. Tak ada soalan, ya. Jadi kalau tak ada soalan, ya, kita buat kesimpulan saja, tuan-tuan, ya. Dia ada beberapa surah ni, panjang lah kalau kita nak cerita. Jadi cerita kita pada hari ni adalah kisah tentang hijrah Nabi, ya. Dan Nabi hijrah sekali saja. Tetapi ada sahabat-sahabat Nabi yang hijrah 2 kali, ya. Contoh kita kata Abu Bakar hijrah sekali, Umar sekali, tapi Osman 2 kali. Kerana Osman yang mengetuai pasukan hijrah yang pertama ke Eritrea, bukan Ethiopia, Eritrea. Dulu memang nama di Ethiopia, tapi sudah berlaku perang saudara, pecah 2. Jadi bila pecah 2, Ethiopia tu terbahagi 2. Ada yang Ethiopia kawasan coastal, kita panggil coastal Ethiopia. Ada yang continental Ethiopia. Continental itulah yang kekal sebagai Ethiopia. Tapi yang coastal tu sudah bertukar nama kepada Eritrea, ya. Di situlah kita kata kerajaan yang dipimpin oleh raja yang bergelar Najasyi, ya, An-Najasyi. Jadi lebih tepat kita guna Eritrea, bukan Ethiopia. Sayyidina Osman hijrah, ya. Jadi dia hijrah 2 kali lah, ke Eritrea dan juga ke Madinah, ya. Begitu juga kita kata kita panggil, ya. Siapa lagi kita panggil? Ruqayyah, anak Nabi. Ruqayyah yang berkahwin dengan Osman, dia juga hijrah bersama Osman dan kemudian balik ke Mekah, dan mereka hijrah pula kali kedua ke Al-Madinah 2 kali. Ya, satu lagi yang hijrah 2 kali juga ialah Ja'far bin Abi Talib. Ya. Jadi Ja'far bin Abi Talib juga hijrah ke Eritrea, ya, bersama dengan isteri dia. Bersama dengan isteri dia, yakni Asma binti Umais, ya. Juga hijrah 2 kali. Ya, dan ada juga anak-anak yang lahir di sana, antaranya ialah Abdullah bin Ja'far, ya. Sebab Ja'far bin Abi Talib dan isteri dia Asma binti Umais, dia dapat anak, ya, yang lahir di Eritrea, ya, kemudian dibawa balik ke Madinah, ya. Dan beberapa orang sahabat lain lah, ada lagi lah yang pernah hijrah, ya, yang kita kata Marsad, ya, bin Abi Marsad sebagai contoh, ya. Marsad bin Abi Marsad ni yang lahir juga pada tahun yang sama dengan Nabi, ya. Beliau juga berhijrah ke sana, ya, dan beliau 2 kali juga berhijrah ke Madinah,
dan beliau meninggal setelah Nabi wafat, ya. Jadi maknanya umurnya sama dengan Nabi. Ketika hijrah 53 tahun, dia juga masuk Islam antara yang awal, hijrah ke Eritrea, hijrah ke Madinah. Ketika Nabi wafat pada usia 63 tahun, ya, Marsad bin Abi Marsad masih hidup lagi, ya. Dan dikatakan dia meninggal lebih kurang setahun selepas Nabi wafat. Maknanya ketika wafat dia berumur sekitar 64 tahun. Ya, itu pun antara sahabat yang sempat hijrah 2 kali. Nabi hijrah sekali saja. Ya. Dan Nabi telah mengetahui tentang apa kita panggil perintah yang Allah akan bagi pada Nabi untuk hijrah, ya, kerana pada malam Isra dan Mi'raj, ya, pada malam Isra Nabi telah dibawa oleh Jibril untuk melihat Madinah, dan Jibril dikatakan telah memberitahu kepada Nabi, ya, bahawasanya inilah tempat hijrah baginda. Ya, sebab tu Nabi sudah dapat notis lah, ya, Nabi sudah tahu bahawa baginda akan hijrah ke sana. Dan Nabi gembira, ya, kerana Madinah adalah ya, sebahagian keluarga Nabi daripada Madinah, ya, terutamanya datuk Nabi Abdul Muttalib, yang walaupun bapaknya Hashim, ya, moyang Nabi yang pertama Hashim, tetapi dari segi ya, dari segi sebelah isteri Hashim tu ialah Salma binti Amru. Salma binti Amru adalah daripada orang Madinah, ya. Jadi maknanya orang Mekah Hashim kahwin dengan Salma orang Madinah, dapat anak, ya, nama Syaibah ataupun lebih kita kenal sebagai Abdul Muttalib. Itulah ceritanya, tuan-tuan, ya. Jadi kalau kalau orang tanya kita berapa kali Nabi hijrah, sekali. Abu Bakar sekali, Umar sekali. Kebanyakan sahabat Nabi sekali saja. Tetapi ada sebahagian yang hijrah 2 kali. Kita boleh bagi tahu nama dia, antaranya Osman bin Affan dan isterinya Ruqayyah. Ya, kemudian juga kita kata siapa lagi yang hijrah, ya? Az-Zubair juga hijrah, ya, 2 kali. Ya, Az-Zubair hijrah 2 kali juga ke Eritrea dan juga ke Madinah. Kemudian siapa lagi? Ja'far bin Abi Talib dan isterinya Asma binti Umais, ya, Marsad bin Abi Marsad, ya, dan beberapa orang sahabat lain. Jadi 2 kali hijrah. Mereka dapat 2 kali pahala lah, tuan-tuan. Ya, Nabi sendiri hijrah sekali saja. Kerana hijrah kali pertama itu adalah hijrah sementara, temporary saja. Ya, kerana apa, tuan-tuan? Ya, kerana mereka nak elak daripada diseksa, ya, dikerjakan. Termasuklah Ramlah binti Abu Sufyan juga 2 kali. Ya, beliau bersama suaminya Ubaidillah bin Jahash, ya, adik kepada Abdullah bin Jahash. Ni sepupu Nabi semua ni. Abdullah bin Jahash adalah salah seorang daripada sepupu Nabi yang terkorban dalam perang Uhud, ya, yang dikebumikan bersama dengan Sayyidina Hamzah. Sebab Hamzah pun Bani Hashim, Abdullah bin Jahash pun Bani Hashim. Jadi dikebumikan sekali. Yang 68 lagi di tempat yang lain dalam satu kawasan yang sama, ya, makam syuhada Uhud, tapi terpisah 2 dan 68. Ya, tu dia punya kedudukan dia. Ya, jadi maknanya Sayyidina Abdullah bin Jahash juga, ya, Ubaidillah bin Jahash. Cuma Ubaidillah bin Jahash ini dikatakan beliau murtad, ya, beliau memeluk agama Nasrani kerana terpikat dengan kebaikan akhlak orang Nasrani pada masa itu. Memang baik orang Nasrani ni. Malah mereka lah yang memberikan suaka politik kepada umat Islam, ya, pada masa itu, yang hijrah kan, ya, kepada Osman, Ja'far bin Abi Talib dan sahabat-sahabat yang lain. Ya, dan jadi janda lah Ramlah. Kemudian barulah Ramlah dipinang oleh Nabi dan akhirnya Ramlah hijrah ke Madinah. Jadi 2 kali juga Ramlah binti Abu Sufyan. Ya, itu kalau kita boleh bagi maklumat tambahan, ya. Kita berhenti pada dakwah Rasulullah di Mekah, ya, dakwah Rasulullah di Mekah. Nanti kita bandingkan pula, ya, yang di Madinah, tuan-tuan, ya. Kita berhenti pada muka surat 113. Mudah-mudahan ada manfaat, ya, yang baik datang pada Allah, kelemahan-kelemahan kita bersama. Mudah-mudahan jadi amal soleh kita, ya, jadi ilmu yang kita panggil, ya, ilmu yang dapat memberikan panduan hidup kita, ya, sebab kita ambil panduan daripada sirah, ya. Apakah kita panggil practical lesson yang boleh kita ambil, yang kita boleh apply dalam kehidupan kita, ya. Antaranya ialah hijrah ni memang perkara sunnatul anbiya, sunnatul rusul, ya. Nabi-nabi dan rasul dulu pun berhijrah, ya. Kita mungkin tidak dalam konteks hijrah fizikal, tapi hijrah dari segi ilmu pengetahuan, daripada tak tahu pada tahu, ya. Kita baiki level of takwa kita, ya. Kita kuatkan iman kita seperti mana para sahabat menghadapi cabaran dalam hidup, ya, dan akhirnya kita tahu, ya, tujuan semua ni tidak lain tidak bukan hanyalah untuk mendapat redha Allah, mardatillah, ya. Tidak lain tidak bukan itulah, tuan-tuan, dan untuk mencapai destinasi terakhir, yakni syurga, ya, jannat, ya, jannatin tajri min tahtihal anhar, ya, khalidina fiha abada.
Sekadar tu, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.